kita bertemu lagi dalam Sera Podcast episod yang ketiga di musim yang kelima. Macam gambar Korea juga, panjang tak habis-habis. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya membawakan anda satu entiti atau satu watak yang sering kelihatan di kaca-kaca TV, di panggung-panggung wayang. Akan tetapi keberadaannya tidak diketahui latar belakang dan juga siapakah pemilik sosok ini. Jadi saudara, pada minggu ini kita membawa anda untuk mengenali satu subjek yang cukup unik, yang mana baru bangkit tidur, terus start kereta dan mai di sini. Kita ucapkan selamat datang kepada Anas Ridwan. Ya! Assalamualaikum. Ya. Terima kasih semua. Ramai. Akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Anas. Susah tuan-tuan dan puan untuk lock Anas sebab dia merupakan seorang pelakon yang cukup hebat tuan-tuan. Dalam apa saja filem-filem box office, apa-apa saja filem-filem yang orang kata menjadi fenomena, Cantik. mesti kita akan kelihatan Anas di belakang watak-watak penting ini. Jadi mari kita menelusuri. Menyusuri? Siapakah Okey. Siapakah Anas Ridwan? Untuk pengetahuan anda, Ya, saya ya. mengenali Anas Ridwan ni agak begitu lama. Untuk Lama. membawa dia ke Lama, sini, lama. tuan-tuan dan puan-puan, susah. Cukup susah. Macam vokalis Aerosmith. Betul. Bersusun. Jadualnya padat. Betul. Sampai tengoklah tak ada yang bersiap. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih. From the river to the sea. Palestine will be free. Ya, itu mesej utama kita yang pertama sekali. Jadi Ya. Anas. Ya. Yang pertama sekali soalan dia agak mudah. Baik. Anas Ridwan ni Okey. dikenali oleh masyarakat sebagai apa? Sebab pada permulaannya saya mengenali Anas ni di tapak yang berbeza. Okey. Sekali lagi kita akan bawa ke tapak tu. Okey. Tapi sekarang ni kita nak Anas sendiri. Baik. Tu Mengupas. tapak John Heboh tu. Tu tapak John Heboh. Jangan tarik balik. Pasal apa? Macam takut tu. Tak. Sebab dia boleh keluar macam-macam lagi. Betul. Boleh saya? Silakan. Izinkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Sera Podcast. Terima kasih kepada brother John Bear kita yang berjaya untuk tarik saya ke sini untuk berborak lah. InsyaAllah. Dengan begitu orang kata santai kan, dan saya sebenarnya ini tolakan yang ke-9 ke-10 lah. Ya, boleh. Betul. Boleh jadi. Sebab saya bukan tak mau mic. Okey. Sebab saya rasa macam diri saya masih kerdil. Oh, saya ingatkan tak standard. Bukan. Diri saya masih kerdil. Tapi bila saya selok-selok Beto mai sini. Beto mai pasal apa aku tak boleh mai. Ya. Sebab Beto mai Sebab saja Beto Hamai tu bukan sebab Hamai. aku tu. Bukan sebab hang. Sebab Beto pernah ada duduk kat sini. Kalau Beto pun dia boleh tarik, masuk payment cu ni. Maksudnya macam tu lah. Tapi bila aku main tadi, dia pun bagi. Tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Sebab saya Lepas hang kena 3 batang tadi. 3 batang saya tinggal. 3 batang saya kena tuan-tuan. saja. 3 batang. 3 batang sate. 3 batang sate. Saya ni pun salah faham. Betul, dengan ayak kopi apa semua menarik. Aku cakap, "Wish, ini ke layanan yang Beto dapat." So aku rasa macam, aku kena ada kat sini ni. Baru aku tahu pasal apa Beto datang. Pasal ni lah. Okey. Bercerita tentang apa tadi? Yang siapakah Anas di mata masyarakat Siapakah Malaysia? Anas Rizwan? Saya tak tahu bagaimana interpretasi depa. Tak ada akulah. Tapi yang aku tahu, aku adalah seorang pelakon. Dulu juga seorang penyanyi, seorang pengacara, seorang penggiat seni teater, seorang penggiat seni lah kiranya, dan juga seorang ayah pada 3 orang anak dan nak macam 4 lah. Seorang suami dan juga seorang anak di mata mak bapak saya. Satu kupasan yang macam Ya, seolah-olah set untuk meletakkan up. diri di Nampak jawatan ilmiah. seorang PTD. Betul. Ya. Cukup Betul. cantik sebenarnya untuk kupasan yang menarik tu. Baik. Jadi kita nak pergi lebih lanjut. Baik, lebih Macam lanjut. kita tahu, Anas tadi ada sebut Pasal dulu merupakan seorang penyanyi. Okey. Jadi kenapa dulu merupakan seorang penyanyi? Okey. Adakah sekarang dah tak menyanyi langsung dah, atau tak tahu menyanyi dah kah, atau macam mana ke, atau Okey. rasa bidang nyanyian ni terlalu urafat ke syirik ke? Tak nak sampai macam tu. Okey. Pada awalnya saya adalah insan biasa yang pergi ke sekolah kan, tapi yang pergi sekolah macam biasa. Tapi dekat sekolah Sekolah agama. saya sekolah Mata Mahmud dulu, Mata Mahmud Al-Ustaz.
So di sekolah Mata agama. Mamu Seho! Seho, jangan macam tu, jangan seho. Jumpa kat sini Jangan, ya. semua imam muda apa semua tu, jangan. Tapi di waktu bangku sekolah lagi aku kira, aku dah diberi, eee, apa, Pendedahan. pendedahan pendedahan melalui muzik, mana start dengan nasyid semua. Kita Hmm. start dengan nasyid, kita main darbuka dulu. Oh, tu nampak ada bakat dah Tu Sat main tu darbuka tu. pandai lah, goreng lah. Jangan Okey, cerita lah okey. Sat pergi patah. Aku memang duk buat bagi Okey selawat di okey sini. okey 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 okey. So, daripada situ aku kira itu aku perjalanan seni awal-awal dulu. Okey. Lepas tu masuk sekolah menengah, aku cuba untuk, sebab kita kita rasa suara kita sedap lah. Time tu? Time tu sebab kita pun tengok Sinaran Pasport Kegemilangan waktu tu. Ah, Siap menyanyi dalam bilik ayak lagi. Sinaran Pasport Kutipan Kegemilangan. Bintang? Betul, Kutipan Bintang. So waktu tu aku seronok bila tengok benda-benda macam tu kan. Oi, boleh lepas tu aku rasa aku boleh nyanyi. Daripada Mhm. sekolah aku masuk pertandingan-pertandingan nyanyi lah macam, pertandingan asli Bakat-bakat muda asli mana? remaja Oh, kebangsaan. Tak tahu benda ni kan? tak tahu? Aku masuk waktu tu batch aku, Oh, Asmida. Asmida? Asmida ada dalam batch tu dan Asmida menang waktu tu. Tapi kita baru-baru lagi, baru nak kenal Tu menyanyi. apa, terror dah lah sampai peringkat kebangsaan dah boleh pi. Sebab, waktu tu aku mewakili Perlis. Perlis ada berapa orang. Oh, Ah, 8. aku sekolah di Perlis waktu tu. Okey, 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 So okey. saja-saja masuk, lepas tu dia kata, "Anah, boleh tak wakil untuk lelaki di Perlis?" Ha, Cakap, "Wih, boleh ah." peluang yang baik. Hantar kan. Sampai hotel, waktu apa, kita asli remaja tu, aku tengok semua orang tak pergi makan, kan. Tak pergi makan, pasal apa ni makan semua gulai apa semua, sedap ni kan. Pasal apa orang tak makan? Pasal apa minum air kosong semua? Waktu tu tak ada apa, otak semua tak ada apa. Kita Ah, makan apa-apa, pasal lagi nak menyanyi. ha, Apa-apa makan-makan. Aku tanya seorang kontestan, pasal apa depa tak makan? ha. Depa jaga suara nah. Oh, baru kita tahu, mana kita nak tahu. Kita baru Ah, first time, okey. kan. Baru sejak hari tu aku tahu penyanyi sebenarnya tak boleh makan gulai, tak boleh makan itu, lagi Ah, minyak, adalah macam-macam adalah. lah. Tapi aku bantai kak, Okey. makan Nyanyi lah. serupa tu juga. Nyanyi serupa tu juga, Ha, handsome lah waktu tu. ha. Okey, tak apa. Daripada situ, aku tahu aku boleh nyanyi. Hmm. So, aku masuk, belajar di UiTM, ambil kos, seni lakon, teater. So, belajar diploma seni lakon, Pasal apa hang tak pi ke muzik time tu? Eee, pasal satu aku tak pandai main muzik. Okey, okey, Tak okey, pandai okey. main muzik dan juga aku tengok, teater ni sebenarnya dia bukan first choice aku lah. Ha. Aku letak meskom lah, apalah, adalah macam-macam lah, macam hang lah, kan. Tak tahu nak bubuh apa, aku bubuh boleh lah. Aku waktu tu, electrical engineering dekat Okey, dekat sekolah teknik. okey. So, tak mau lah belajar, teknik Pening pening kepala. lah, pening kepala. Ha. Dengan, lukisan, kejuruteraan pun dapat Hmm. D apa. Okey, tak boleh lah ni. So, masuklah, pergi teater. Pergi teater tu pun satu benda yang baru untuk akulah sebab aku Okey, tak pernah berlakon, tak pernah apa. Cuma aku ada dulu bapa aku pernah buat sketsa dekat Alostak. okey, Dulu ada sketsa depan City Point tu kan, okey. depa buat, Mesra Cepat Dah Betul. Aku ada jadi, pelakon tambahan lah dalam tu. Ah, Pak kita punya skrip, pak okey. kita direct pula tu. Maidin waktu tu arwah Maidin dengan arwah PE jadi Oh, jadi jadi legend main tempat jadi aku main tu, ha. jadi main waktu tu. Depa jadi polis. So aku jadi, penunggang bawah homok. Waktu tu, Ah, belajar berlakon pun waktu tu lah. Itulah start dia. Pasal apa kita ah, buat, dia minat sikit lah pasal berlakon kan. Dan lagi satu kita suka tengok filem lah. okey. Kita suka tengok filem, suka tengok drama waktu tu. So dia dia menaikkan, semangat aku untuk masuk lah Okey. dalam bidang ni. Ha, So masuklah UiTM, belajar okey. di UiTM, short story. Eee aku Okey. masuk rancangan Ah. reality Mentor. Mentor Di 6 sinilah bermula nama Anas Ridwan ni. untuk jadi penyanyi. Okey. Okey, tapi sebelum tu, aku dah ada di, program Mentor Mhm. sebagai penari. Penari? Di Mentor 4 aku buat. Waktu tu mungkin bukan dalam, berat Bukan badan bukan yang bukan. sama lah Bukan kot bukan. sekarang. Itu Okey. untuk Carma lah. Macam okey. Waktu tu duduk universiti kan. Ha, Duduk universiti, nak cari duit lebih, duit kita pula PTPTN je tinggal, okey. kan. So, nak cari duit lebih kena kerja. Kerja, jadilah ekstra. Okey. Ekstra cafe Akil High, ada lalu belakang 2 3 kan. Okey, Ekstra-ekstra macam tu. So, dapat RM50 satu malam apa semua. So, macam biasa, mentor 4 aku jadi
aku jadi backup vokal. Okey. Backup vokal untuk satu peserta ni. Okey, tu start, aku tahu, oh macam ni rancangan reality. Okey, masuk Mentor 5. Mentor 5 aku jadi penari Okey. untuk satu ni. Lepas tu Mentor 6 aku masuk lah. Okey. Tapi Mentor 6 tu pun bukan sebab aku nak masuk sangat, tapi aku nak rasa orang beramai-ramai pergi audition tu. Oh, Q. Queue Ah. ramai-ramai tu, orang menyalak "Wah!" kat luar kan. Ah. Tapi syok lah tengok Ah. orang-orang, macam-macam jenis orang. Tambah pula kita belajar dalam bidang seni lakon kan. Kita nak Mhm. ambil, aku nak ambil pengalaman tu lah. Kalau Okey orang okey tanya, "Hang okey. lah, berlakon jadi orang yang masuk rancangan reality," contoh lah. Hang So aku dah ada. ada dah benda tu. Okey, faham Aku faham dah ada dah faham benda faham tu. Aku faham dah ada faham. gambaran Yang apa semua. real Yang situation. realnya Okey situation. okey Macam okey. mana eagernya depa ramai-ramai pergi kan. Ada Mhm. yang mai daripada Dia naik tak sedar naik diri pun. daripada bas. Ada yang suara memang tak sedap langsung, tapi Ya. dia Ya, dia ada confident dia confident. confident. Benda-benda macam tu. Okey Benda-benda okey. macam tu dia trigger aku lah untuk aku belajar pasal depa kan. So aku pun masuk, mentor, tapi aku tak bajet lah aku dapat. Okey. Waktu dia ada stage, bawah stage lah. Stage aku dengan Ajai, Abang Ajai. Abang Ajai kata, "Hang boleh nyanyi." Dia bantai aku 10 lagu kot waktu tu. 10 lagu aku nyanyi. So dia Ni kata, waktu "Hang," audition lah? Ya. lepas tu dia kata, "Hang boleh nyanyi ya?" Okey. Dah So 10 lagu tak boleh nyanyi ni so sajalah. habis. Habis malam tu aku jumpa Fazil Okey. Tahir, Fazil Tahir mentor kan. Hmm. Aku balik rumah. Hmm. Balik rumah sebab aku dah tahu aku boleh nyanyi cukup lah. Aku dah tahu aku boleh nyanyi, Okey 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 lah, okey okey. on lah tu, Ha. kan. Tapi, malam tu kawan-kawan, pergi lah, kan. Orang dah panggil tu, pergi lah next stage. Hmm. Patah balik pergi Seri Pentas waktu tu, pergi dengan Abang Faizal. Hmm. Abang Faizal pilih aku, tapi dia ada assignment kena buat Okey. assignment tu, Fazil Tahir pilih aku waktu tu. Okey okey. Syukur alhamdulillah. Itulah Okey. start macam mana aku jadi penyanyi waktu tu lah. Okey. Tapi sebelum jadi penyanyi tu, sebelum tu aku banyak lega-lega jadi pelakon di bidang teater lah, di Okey scene okey okey teater okey. indie waktu tu kan. Scene teater indie ya? Scene teater indie waktu tu. Menarik menarik. Scene teater indie, scene teater, banyakkannya dekat store DBP lah dan sebagainya. Macam Waktu tu. teater ni memang diajar ke dekat fakulti tu ke atau memang yang ni minat sendiri jadi hang join macam mana-mana kelab tu jadi hang follow-follow dia Oh bang tak, belajar tak, sebab aku dah belajar seni lakon waktu tu. Oh jadi Itu dah apply habis lah. lah, dah apply lah. Okey okey okey. Dah okey, belajar okey. seni lakon, takkanlah kita nak berlakon dalam fakulti je, tak syok ah. Sebab muka-muka yang sama akan pi. Muka-muka yang sama, muka-muka macam hang. Okey, minggu depan hang main show aku, hang lagi, hang. Okey okey okey. So, Boring. kritikan yang aku dapat tu daripada hang je lah. Okey okey okey. Hang akan okey. cakap apa? Tak membina Hang akan cakap apa kalau hang hang bagus, asyik? hang bagus. Itu dia. Aku dah Sebab aku harap pula hang kata aku bagus. betul. Benda yang sama aku cakap, asyik bagus ya. Tak syok lah. Kan? Aku nak kena berlakon kat luar. So adalah kawan-kawan yang panggil dekat luar kan. Tapi berlakon kat luar. So dekat situ lah kita jumpa ramai orang kawan-kawan lah. Ramai lah. Daripada grup depan ada Zairi Azim, ada Amirul Afendi, ada grup lain, ada Namron, Okey kan. okey. Ada Abang Namron, lepas tu ada grup lain pula, ada Mus, ada Oh, so makna kata acting scene dekat Mhm. Malaysia ni Okey. walaupun kita tak nampak apa yang Mhm. berlaku dalam TV, Mhm. tapi depa ni semua masih lagi hidup dan buat aktiviti Betul. di Belakang harian ni, di belakang tabir ni. Okey. Daripada segi Orang awam mungkin tak teater. tahu. Dia teater lah. Tapi orang KL mungkin tahulah sebab banyak pementasan dekat KL. Ya. Banyak pementasan KL. Sebab Ada macam-macam grup teater. okey. So, tinggal kita nak pergi belajar lah. Macam mana nak Okey, belajar, okey. macam mana nak pentaskan satu-satu ni. So, daripada situlah kita belajar. Berbalik pada mentor tadi. Okey, Hang menang nombor 3. 3. Nombor 3. 3. Okey. Kalau kita buat kira-kira. Kalau Okey. kita buat kira-kira, dah biasa menang. Okey. Jadi mestilah orang kata meneruskan kerjaya ni sebab Okey. sudah bermula dengan tapak yang agak baik lah. Okey. Orang kata walaupun bukan nombor 1 ke nombor 2 Yeah. tapi nombor 3 ni kira menang. Okey. Jadi bukan senang nak menang pun daripada Yeah. ribu-ribu orang macam kata beratur Yeah. apa tadi semua. Faham. Menang nombor 3. Lepas tu menang nombor 3 ni pasal apa? Yang macam kita tengok hari ni Silent tu, boleh silent tu. ni. Boleh silent, perangai tu. Oh bukan ni. Tu benar. Tu. Speaker ni. Speaker tu, serepok tu. Speaker ni kadang-kadang dia bantu dia bunyi Okey, ni. faham. Berbalik pada tadi. Okey. So makna kata, Okey. Kenapa tidak memilih untuk meneruskan kerjaya di dalam bidang nyanyian? Buat rekod ke. Okey, sebenarnya lepas daripada program mentor, sebenarnya banyak aku belajar lah pasal penyanyi ni, apa dia penyanyi nak buat, apa penyanyi kena buat, apa ideologi di sebalik penyanyi lah. Okey. So, even waktu tu Fazil Tahir nak buat Faithful Music. Okey. Faithful kan.
So dia nak sign aku bawah Faithful Music lah, tapi, mungkin aku merasakan yang menyanyi ni bukan aku punya barang lah. Ah, Aku rasa walaupun hang dah pernah ah, ditabarkan sebagai pemenang. tapi aku discuss dengan Abang Faizal, Mhm, "Abang Faizal, saya lebih kurang nak berlakon lah. lakon, okey. Sebab saya budak teater kan, saya belajar seni lakon." Dan benda tu itu satu discussion yang aku kira win-win lah untuk aku dengan dia. Okey. Dan dia pun respect dengan apa aku punya pendapat, dan Mhm. akhirnya aku keluar untuk cari aku punya Haluan haluan sendiri. sendirilah, Okey, haluan okey, sendiri. okey, okey. Sebab waktu tu aim aku adalah untuk jadi pelakon sebenarnya. Okey. So, aku jadikan program reality tu sebagai satu batu loncatan lah kalau orang kata kan. So, asal orang nak kenal aku, Hmm. asal sebelum tu kita pernah pergi, casting ke apa Okey, kan. okey. So, muka-muka eksotik macam aku ni susahlah nak dapat, Ah, susah itu nak dapat. yang akan menjadi persoalan aku lepas Betul, ni, betul, ha. betul. Muka-muka macam aku ni susah nak dapat. Mungkin tak kena dengan karakter-karakter yang depa nak, ataupun mungkin tak ada. Takkan nak bagi anak Tan Sri dah. Eee, boleh juga, Boleh boleh juga, juga. boleh. Tapi mungkin, tak kena, Waktu tu lah, ha. mungkin tak ada aura lah, orang kata tak ada, Okey, okey, tak ada okey. barang ni, hang ni orang biasa, Baru-baru lagi, baru-baru lagi. ha. Tapi aku tak mengomel lah benda tu, Okey, okey, okey. kan. Sebab ada proses. Instead hang marah kat Facebook, hang Ha, kata, ha. "Alah, ini semua dunia tak baik dengan aku lah, apalah," Yang ni bawa kabel lah. mau Ha. kabel lah apa semua, aku marah. Instead of tu aku kena cari jalan. Aku Okey, kena ada, plan B aku. Aku okey. kena plan B. Aku kena apa yang boleh buat kan, untuk orang ambil aku berlakon. Ha. So cara dia adalah masuk rancangan reality lah. Dan aku pula Ah. adalah suara Ya sikit kan. lah. So, Ada macam bonus lah, extra bonus credit. lah. Itu sebab kenapa, haluan aku dengan, mentor dah lain lah waktu tu. So, Ha. aku pilih untuk masuk jalan ni. Jalan Okey. yang pada aku jalan yang orang kata senang, tapi Hmm. sebenarnya susah. Okey. Hang nak rangka perjalanan hang masuk rancangan reality, lepas tu nak jadi pelakon. Sebab lepas hang masuk rancangan reality, orang nak hang jadi penyanyi. Betul. Tapi hang nak switch pemikiran orang suruh supaya hang Terima hang orang sebagai terima pelakon. pelakon. Ha. Itu cukup susah. Ya. Ah. Dan sampai hari ni pun aku rasa Mhm. ada orang akan kata, "Oh, Anas penyanyi." Betul, Ha. betul. Masih lagi ada orang fikir, Sebab dia tengok di zaman mentor dulu tu. betul. Ha. Mungkin sekarang dah anak 5 ke 6 lah orang-orang yang tengok tu kan. Ha. Tapi kalau dia nak claim balik duit vote tu, sorry lah, minta maaf lah. Memang tak ada. Tu tak ada. Memang tak ada. Tu kira hangus ya. Hangus lah. Apa nak main claim pula? Tolong lah. Tolonglah, Jangan- habis-habis lah. Benda dah habis-habis. Kan? Jangan nak main minta balik. Itu sudah. Yang tu kira anggap dia balas-balikkan doa. Betul. Sudah. Tapi saya doakan mereka lah. Aku doakan mereka Okey. supaya mereka dapat Jadi benda sama. menarik sebab apa satu diskusi yang bagi aku sebab mostly orang yang main dekat sini ni depa bermula dengan pelakon, lepas tu depa meneruskan kerjaya depa sebagai pelakon. Baik. Ada juga yang penyanyi lepas tu dia jadi penyanyi saja. Okey. Betul. Macam sebelum ni Nadia Akila. Betul. Nadia Akila dia pun menyanyi punya Betul. orang enggak Betul. satu macam yang Betul. rappers. Dari Betul. mana aku tak tahu. Masuk Betul. gangster kan. Gila-gila punya boleh backflip mau Betul, dengan kata, betul. head spin mau. Betul. Jadi lepas tu jadi pelakon. Sebab benda ni bagi aku dia satu cabang seni yang agak dekat. Betul. Dan juga kalau kita tengok zaman-zaman sebelum ni penyanyi-penyanyi di negara kita banyak jadi pelakon macam Betul. Saifah Aini, Betul. Zaitun Sameon, Betul. aku pakai petik tapi betul kan. Zaitun Jamal Sameon, Abdillah. betul. 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 Jamal Abdillah, Ramli Sarip, Joe Branco pun jadi pelakon. So saya kata Joe Branco. banyak dulu penyanyi ni menjadi pelakon. Okey. Dan kita mesti nak tanya turning point. Okey. Lepas hang dah jadi penyanyi tu, dia mesti ada orang yang berani ambil risiko untuk ambil hang yang eksotis. Betul. Macam chameleon yang Betul. tampung-tampung ni. Betul. Sebab apa? Dia mesti akan fikir, "Weh, dia ni penyanyi punya bang. Tak aku bagi dia flop tahun ni tak kira." Contoh, kebanyakan pengarah dia mungkin tak tahu hang punya hobi harian ni main teater ke apa dia tak tahu. Resume semua orang boleh bohong. Betul. Betul. Casting lagi berlambak. Waktu casting beria gila-gila punya. Waktu Macam-macam betul-betul. bohong. Waktu betul-betul kamera semua Betul. tengok. 5 page, 6 page tu. Dia jadi pak. Biasa. Biasa. Jadi aku nak tanya siapakah yang menjadi orang yang memberi kat hang peluang ini dan apakah peluang yang pertama yang terima selepas daripada mentor dan hang rasa aku nak jadi pelakon. Yang ni kira di peringkat ni lah, di peringkat yang orang tengok boleh tengok hang karya hang. Okey. Habis program mentor, aku ingat aku balik ke scene teater balik. Untuk berlakon teater macam biasa. Okey. Dengan kawan-kawan aku. So kami buat beberapa
pementasan lah. So dekat pementasan tu, aku bersyukur sebab ada 2 3 producer atau 2 3 pengarah Ha. yang mai tengok. Oh. Depa mai tengok, depa mai Oh, scout. aku ingat depa tak layan kalau bukan Depa level-level depa depa. main scout. Aku Okey. sebenarnya aku rasa, terharu lah bila depa main Ah. tengok hasil kerja kita yang, secebis ni kan. Okey, okey. Depa main tengok dan depa rasa aku boleh berlakon. Ah. Depa rasa aku cakap, "Oi, dia boleh berlakon ah." So ada 2 3 orang macam, antaranya kalau awal-awal dulu, eee, Razak Hisham. Okey. Razak Hisham mai tengok untuk dia nak waktu tu dia nak buat first filem dia, Okey. CEO. Ah. Dia main scout aku dekat, dekat teater lah, scene Okey, teater. okey. So main, habis pementasan dia cakap, "Hang nak berlakon filem tak dengan aku? Ni first filem aku." Dia, "Okey, sure lah." So dah jadilah CEO tu. Dan CEO tu pun banyak lagi pelakon-pelakon, teater Ya, yang ya, lain. ya. Kan kat belakang tu ada Nakyu lah, ada siapa lagi, Kirin lah, Hmm. apa, ada macam-macam lah, Fashali apa semua, pelakon Mus. Hmm. Dan, aku salah seorang yang dia tengok kat, dekat scene teater. Hmm. Lepas tu ada lagi, producer-producer teater, producer dekat TV3, Media Prima pun ada juga mai. Waktu tu depa nak offer aku untuk satu telemovie hari raya ke tak silap aku, atau Okey. 2 apa benda tu, tak ingat dah. Kak, Boboiboy, Kak Boboiboy. Kak Boboiboy, okey. Kak Boboiboy pun mai. Okey. Tengok aku, nah boleh berlakon lah. So aku rasa aku, dia trigger lah bila Okey, aku okey, masuk, okey. mentor, aku post pasal teater aku, ada orang mai. Ada orang selain daripada scene teater Ah. mai untuk scout aku dengan kawan-kawan. Itu syok lah. Hmm. Sebab bukan saja untuk aku tapi untuk kawan-kawan aku. Kalau depa nak Okey, tengok bakat okey. kawan-kawan aku mana yang boleh masuk TV pun okey. So daripada situlah depa Ya, ambil aku itulah kira yang peluang berlakon. pertama yang awal-awal tu. Ha. Kira hang bermula yang first ni kira turun filem ah? First aku buat drama dulu, Oh, drama. apa, telemovie kot Oh, silap aku. ada telemovie dulu lah. Telemovie. Lepas tu, CEO antara yang terawal, sebenarnya ada lagi, ada sunti@facebook.com ke apa entah. Oh, Lepas tu kira lama tu. aktif lah waktu tu. Ha. Even lepas habis mentor tu tak ada lah nak kata susah sangat kata apa tu, tak ada lah. Kira tawaran berlakon tu sebab orang datang ada bakat tu jadi dia mudah lah juga. Betul. Okey. Macam mana kita nak tahu ni? Okey. Okey. Lepas pada alah-alah hang dah cerita pasal teater dah Sat. Okey. Aku nak tanya pasal scene teater Okey. ni. Ada peminat kau scene teater ni? Nah, sebab Ada. contohlah kan. Ada. Ada peminat Ada. Lepas tu pula contoh. Mungkinlah ni untuk kawan-kawan kita yang berlakon teater kat luar sana kan. Sebab apa? Ada waktunya teater-teater indie ni tidak diberikan perhatian. Tetapi kita tengok ramai pelakon-pelakon yang bagus kat Malaysia ni Betul. mai daripada scene teater. Betul. Kalau nak compare dengan pelakon yang mai daripada reality program. Okey. Yang tiba-tiba macam cendawan mai sebab cantik saja, Okey. dia merelik ni semua. Berlakon daripada kayu mai sampai last jadi kayu. Jadi macam depa ni pelakon teater dak. Kita boleh nampak, bila tanya-tanya, dia ni teater, dia kenal dia ni pun. Dia ni pun teater juga. Lepas tu bila kita tengok player-player ni berada dalam satu karya, kita boleh nampak impact dan juga hasil dia yang berbeza. Baik. Tetapi di mata hang sendiri, macam mana scene teater di Malaysia ni? Adakah mendapat perhatian, mendapat sokongan daripada kerajaan, daripada orang-orang setempat, ataupun dia masih lagi berada di tahap yang lama? Tu bukanlah satu tempat yang aku bukan orang spokesperson yang baguslah untuk cerita bab tu. Tapi secara general ini general pendapat sebagai, aku lah. di mata hang Pendapat sebagai aku seorang lah. pemain Kalau teater. dulu kalau kami buat teater kecil, kami kumpul duit untuk buat teater tu. Oh. Ada yang kumpul duit. Tong-tong duit. Kita nak buat set mungkin, kita nak buat apa semua. Macam Kita jamming dapatkan, jugalah. Kita nak terima kasih untuk DBP lah. Aku nak terima kasih untuk DBP lah. Sebab DBP antara tempat yang bagi ruang. Waktu tu ada store DBP untuk bagi ruang pada teater-teater, anak-anak muda teater waktu tu. Untuk pentaskan barang mereka lah. Ada macam-macam jenis teater, ada macam-macam jenis cerita, ada macam-macam jenis talent ada dalam tu. Dan masing-masing akan, yang syoknya dulu, sebab kita ada banyak grup teater. Bila kita buat teater, ada grup-grup lain main juga. Dan kita akan ada Q&A untuk kita. Yalah, untuk sesi untuk kita borak pasal teater ni, pasal apa yang depa suka, apa yang depa tak suka, dan daripada situ kita boleh belajar lah. Aku boleh belajar apa yang aku boleh improve, apa yang aku tak boleh improve kan, apa yang best, apa yang tak best gitu. So daripada situ dia jadi satu benda yang sihat lah. So grup lain buat, kita pula pergi tengok. Kita pula pergi support. Support. Sebab kita tahu komuniti kita kecil waktu tu. Kan. Tapi kalau nak kata orang ada orang main tengok, ada. Memang ada. Memang akan ada. Memang ada pengikut-pengikut dia. Memang ada cult followers dia. Cult followers dia. Memang akan ada.
Dan terutamanya budak-budak daripada IPTA lah, IPTA, PTS lah Ah. yang mana belajar dalam bidang seni, depa akan mai tengok untuk dijadikan bahan rujukan depa untuk, Hmm. sesi ilmiah depa dan sebagainya, untuk assignment dia apa kan. Tapi, yang seronoknya bila kita dah start, bila kita dah masuk TV, contohlah kan, Mhm. kita dah masuk TV, orang dah kenal, ada muka-muka lain pula yang tengok. Ada macam, Okey. dia ni aku tengok dia berlakon ni, dia ada show kat ni. Orang lain pula mai tengok. Kita ada, Okey. uh, uh, Support system lah dia kita panggil, ada ha. view lain lah. Okey. Penonton yang selain daripada grup yang selalu main ni, ada Ah, grup lain pula. Itu, okey. daripada situ Benda ni kita dah seronok. sihat Benda lah. yang sihat. Okey, Itu satu menarik seronok. sebab apa? Aku kongsi benda ni, Anas, sebab mungkin ada orang kat luar sana Mhm. yang memang dia tak familiar, dia tak Betul, tahu pun, yang betul. kata, Betul, "Oh, rupa-rupanya ada tempat betul, lagi yang kita boleh belajar juga." betul. Dengan, orang kata, dengan peringkat yang orang kata, tak Mhm, apalah tak masuk mhm, TV pun, akan tetapi banyak ilmu dan mhm, juga banyak pelakon-pelakon yang bagus ni, mhm. mai daripada tapak ni. Betul. Jadi sebab itulah aku Betul. tanya hang Sampai benda ni. sekarang pun, sampai sekarang ada lagi. Masih wujud kan, Masih ada masih lagi wujud, masih grup-grup banyak. teater ni. Betul. Macam Sebab Revolution Stage masih lagi buat macam-macam. Revolution Stage, Kan. Abang Wan apa semua tu. sebab even Kan. pelakon-pelakon macam aku, yang Mhm, tongong ni pula, mhm, apabila diberi peluang untuk berlakon, apabila kita pergi ke Revolution Stage, kita mhm. belajar, baru kita faham Aha. apa kita dapat. Tak adalah kita jadi kongkang terus. Betul, betul. At least adalah sikit, Betul. kita tak ada peluang macam kita nak Hang punya belajar. pandangan pun dah lain lah kan. Hang punya Ha. view tu dah lain lah Waktu tu pasal macam, dah. macam ni pelakon, fikir apa Ah, kan. betul. Macam hang sendiri, adakah Mhm, sukar apabila macam hang kata tadi, mhm. rupa. Okey, Rupa di Malaysia sangat memainkan peranan yang sangat penting. okey. Sebagai Ni hang nak potong nanti hang bubuh kat Instagram apa semua kan? ada. Aku yang bukan Aku aku dah agak potong. arah benda ni. Bukan Dia nak aku trigger potong aku dah. apa. Apa dia? Okey, Bukan okey. aku potong. Aku jangan sampai Okey. aku tanya soalan Okey, dalam okey, okey, suara okey. detektif Conan yang selalu buat. Baik. Okey, Aku okey. akan mengimbau detik-detik hang waktu mula-mula dulu semua ni. Dia macam, "Saya dah tahu siapa pembunuh sebenarnya." Dan jejak sini kawan. Izinkan saya bertanya. Mereka dia kata begitu. Aku akan cari dia sampai dapat. Jangan sampai aku tanya hang soalan macam tu. Okey. Lah ni tak apa tak soalan aku. Soalan apa? Tadi. Hilang dah. Hang tengok Apa dia? pandai. Apa dia? Trigger? Hang pandai. Hang Apa dia? dah trigger dah. Tak siap Apa apa dia? soalan aku. Sat. Bagi dia fikir aku. Rupa. Okey, Okey, rupa. Macam hang tengok Hmm. daripada peringkat awal, Hmm. kita budak-budak, kita tengok ada rupa-rupa tertentu yang akan layak untuk jadi pelakon. Okey. Sampai ke masyarakat pun dia ada perspektif bila dia tengok satu orang yang handsome, macam pelakon lah dia ni. Macam tu. Orang tak kata orang macam hang dulu macam, Okey. dia ni macam pelakon tak? Okey. Tak. Karut orang cerita dia ni betul ke tak betul? Faham. Dulu. Faham. Tapi ketika hang nak masuk berlakon tu, hang mesti dah nampak dah benda ni. Okey. Hang faham tak? Macam Okey. mesti ada dah hang dah dapat Amirul Afendi. Okey. Macam Amirul Afendi pun mendapat walaupun berlakon bagus ke apa ke, tapi orang nak panggil ni payah apa semua. Macam hang sendiri adakah menerima tomahan, kritikan ke ataupun macam, inilah rupa hero kampung yang saya cari. Okey. Kalau aku confident lah muka aku handsome. Tapi handsome cara kita. Okey. Sebelum apa-apa tomahan aku terima sekarang, biar aku declare dulu. Okey, cerita dia pasal berlakon ni, pasal handsome ke tak handsome ni, daripada dulu lagi. Ya. Daripada kita belajar lagi, kita dah dapat dah benda tu. Dah dapat ni lah. Kalau hang handsome apa semua, hang akan diambil mudah kan. Ya. Tapi sebenarnya, Tak tak juga Ha. kan. Kalau aku boleh cakap macam tu, aku dah mengomel macam tu waktu sekolah lu, waktu belajar lu, dah mengomel lah. Pasal dia pun tak ambil aku. Tapi bukan itu isu dia. Okey. Isu dia adalah hang tak diberi peluang. Tak diberi peluang untuk tunjuk muka hang. Bukan rezeki hang lagi. Betul. Okey. Ada penonton rasa muka hang handsome. Okey, Dia kata Jombe handsome. Tapi ada yang kata bukan. Muka dia tak handsome. Betul. Muka Anas tu lagi handsome. Dia ada Ah. pendapat. Dia ada pendapat. Dia ada interpretasi masing-masing. Ya. Betul tak? Jadi kalau waktu kat universiti dulu aku duk fikir benda tu lah. Adakah sebab aku tak handsome? Yang tak dapat peluang tak tu. dapat peluang tu kan. Tapi tak, hang tak dapat satu limelight. Okey. Hang tak dapat satu titik tu. Dia tak ada spotlight untuk hang pop. Dia ni. Mr Bean dapat benda tu. Okey. Sebab tu dalam cerita Mr Bean dia pam. Tapi dia jatuh. Dia baring tu kan. Mr Bean dapat benda tu. Okey. Ah. Benda tu yang diperlukan. Benda tu yang diperlukan. Okey. Aku rasa semua Teruslah orang berusaha untuk Berusaha. momen tu. betul. Okey. Sebab itulah aku masuk rancangan reality apa semua untuk orang establishkan muka aku supaya orang cakap dia ni manis, ada manis dia. Kalau kita tengok awal 90-an tu kan,
kita punya hero-hero yang Saleh Yaakob, Abang Saleh Yaakob, Hmm. AR Badul apa semua. Depa ada karakter depa. Betul, betul, Kan, betul. ada handsome dia tu. Ya, 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 ya. Ha. Kalau Masing-masing ada handsome dia, ha. kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang, kacukan dan sebagainya, Ha. ni hero-hero dulu dah. Ya, ya, ya. Nak kalau nak Os. compare Oz. Mr. Oz apa semua. Unik. Tapi dia pun ada limelight apa. Okey. Itu time kena cari lah apa Ah. yang So benda apa yang tu lah yang kita kena terus berusaha, betul, jangan betul. mengeluh, Betul, jangan betul. duk Jangan kata mengeluh, kat jangan orang, mengeluh. jangan duk komen apa tak Biasa. kena. Kalau yang handsome dapat jadi hero, itu rezeki dia. Dia Kita macam ada proses rezeki hang, lah. hang ada rezeki hang. Ada masing-masing ada rezeki rezeki dia. hang. Sebab hang dah bukan Betul, hang saja. betul. Aku rasa ada banyak lagi Betul. pelakon-pelakon dah buktikan yang Okey. bakat ni Mhm. masih lagi dihargai Betul. dan dijadikan orang kata satu tahap dan ukuran utama. Betul. Dia bukanlah nak kata handsome saja dapat. Betul. Adik-beradik aku Betul. dapat. Dia macam bini kita, Ha. bini kita pilih kita tu pun sebab kita ada handsome di mata dia. Betul. Betul. Menarik. Kalau makcik-makcik kat luar tu, dia pergi tengok suami sendiri. Ada rupa macam Hilti Roshan ke, tak ada. Shahrukh Dia memang Khan. muka itu lah. Ya, ya, ya. Muka tu. Muka tu yang buat kita jatuh cinta dulu tu. Yes. Sebab tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Alamak, lain macam. Bila Cantik dah kan? kenal, bila dah kenal tu handsome lah. Hang buat apa pun handsome lah. Okey. Ha. So dia bukan semata-mata terletak pada rupa, terletak pada tak, semua. Aku tak fikir. Dia datang dengan package lah. Dia datang dengan package. Mungkin ada orang yang dia muka punya tak perangai dia. handsome. Tapi hang pandai buat lawak. Ui, dia ni yang funny lah. Kan, funny Hang ni perempuan lah. suka ni. Makcik kampung suka. Funny lah. Tu 2-3. Yang ni bayar. Hatu lah. Hatu handsome dia tu. Betul. Okey. Bahaya ni. Aku kira macam tu lah. Kalau nak cerita pasal talent pun, macam nak cerita pasal rupa pun, benda yang sama juga pelakon-pelakon ni kena hadap lah. Okey. Kadang-kadang hang rasa lah hang tak handsome. Tapi sebenarnya ada orang fikir hang handsome. Hargai hang Ada. dengan cara tu sendiri. Akan ada. Menarik. Akan Jadi Anas, satu perbincangan cukup menarik. Cukup Minum menarik. Minum. Dah, minum dulu sebab apa kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan sambung di babak yang kedua selepas ini. Chef Boy. Kita bertemu lagi dengan hak organ kampung kita di dalam babak yang kedua. Macam Mamu Dadih tu. Sebab Mamu Dadih begitu. Sebab Mamu Dada pengasas siku 12. Okay, dia buat gambar macam tu lah. Bila hang buat macam Mamu Dadih. Jadi ya. Janji buat duit. Betul. Jadi kita nak pergi ke soalan. Soalan apa? Ada banyak soalan. Tadi dia baru babak pertama. Okey. Dan ni babak yang kedua kita masuk ke dalam lakonan yang lebih mendalam. Okey. Sebab apa? Macam ni. Kita tak boleh nak pi pasal lakonan ni terlalu detail sebab ada macam-macam jenis orang yang menonton. Dia bukanlah semua orang nak jadi pelakon. Tapi kita nak tahu jerih perih dia lah melalui dunia lakonan. Macam kita tengok Anas membintangi banyak filem-filem epik. Filem epik ni pula bukan yang biasa-biasa punya. Yang perang kepala bapak kena heret, kapal terbang lawan meletup atas kepala, terjun flat. Gantung diri, letak batu atas perut, itu semua. Jadi macam kita tengok lakonan-lakonan ni kira bukanlah mudah sebab selain daripada berada di sisi bintang-bintang yang hebat. Betul. Macam mana dari segi hang sendirilah berada dalam situasi itu, adakah dia menjadi satu benda proses pembelajaran dan bagi hang macam ya Allah sebenarnya susah, makin lama makin susah berlakon kira bila dengan perang dengan senapang macam mana? Okey. Satu-satu naskah lah aku kira
bukan lagi tempat untuk kita nak belajar. Belajar Okey. sebenarnya kat universiti. Ataupun Ah, hang kena bagi tahu benda ni. nak belajar pergi kelas lakon, nak Ya. belajar pergi ke universiti. Tapi Ha. ini orang dah bayar kita untuk berlakon. Ya. Bayar kita untuk jadi karakter. So Okey. bukan ruang untuk kita belajar lagi dah. Okey. Belajar di belakang kamera. Tapi kalau bila kita berjumpa dengan orang-orang yang baik, ototai yang baik, Mhm. ototai yang selalu share, itu Ah. satu experience, Ya. satu pembelajaran yang tak sengaja Okey. di dalam set. Dan satu aku kira itu belajar di Informal education. betul, Ha. informal education. Tapi yang lebih itu sebenarnya lebih baik dan juga cantik. Okey. Sebab itu apa benda yang kita tak belajar di universiti ataupun Okey. di kelas-kelas lakon, Okey. kita belajar di lapangan. Kan Ah. ada orang willing untuk cakap kat kita, "Adik, adik cuba kan." So kita Ah. belajar benda, oh okey, Hmm. dan kita boleh terapkan untuk next project yang kita dapat lah. Okey. Dan satu cukup emas lah kalau kita dapat daripada ototai kita untuk belajar di lapangan. Okey. Sebab depa ni pun datang untuk cari duit, Betul, datang untuk betul. kerja. Bukan nak lecture hang. Bukan, itu dah Ah. itu dah Kira bonus lah. betul, bonus. Okey. Itu dah kira satu payment lain tu. Ah. Kan? Nak payment lain itu Okey. lain. Okey. Tapi kalau hang dapat orang macam tu, cukup syukur, bersyukur. Okey. Kita dapat pembelajaran di lapangan. Okey. Okey, macam kata contoh kan, yang tu di lapangan sebab hang kata dah tadi, ada setengah pelakon dia kata bila Okey. orang kritik dia kan, orang Okey. kritik dia kata saya masih lagi dalam proses pembelajaran. Okey. Jadi hang dah bagi tahu lah belajar semua di kelas. Okey. Belajar semua kira berlatih dululah Okey. barulah mai betul-betul ini mengaplikasikan menghormati kerja hang ni Betul. sebagai seorang pelakon apabila Betul. hang dibayar. Betul. Cantik. Adakah pernah hang dibuat lebih kurang setelah hang memberikan persembahan, komitmen yang juga dedikasi yang penuh terhadap dunia lakonan, tiba-tiba mai bayar orang buat lebih kurang tak menghargai segala pengorbanan hang ni Okey. semua. Oh, hak ni pernah. Hak ni kalau dia pekat boleh jadi Instagram. Sebenarnya memang ada. Memang ada dan memang banyak. Okey. Tapi itu art of dealing kita lah. Okey. Aku kira itu art of dealing, macam mana kita berusaha untuk mengejar bayaran dan sebagainya. Ini bukan cerita pasal berlakon je. Okey. Dalam macam-macam, bukan kata kadang-kadang kita buat aircon, Okey. orang tu pun culas juga untuk bayar. Okey, Betul tak? okey. Boleh jadi patutnya habis buat aircon, patutnya kena bayar. Betul. Betul. Ada orang 2-3 hari kita kena minta payment. Abang dah bayar belum? Abang dah bayar belum? So bukan di lapangan aku saja. Bukanlah cakap kerja berlakon saja. Common lah benda ni. Common, itu common. Okey. Menyanyi pun sama. Ya. Kan, band budak nakal hujung simpang tu berapa kali dah berapa kali dah delay kan, payment berapa kali delay, nak kena bagi dekat berapa puluh orang ni kan, dalam band ni. So dia bukan baru dan dia bukanlah dia bukan ini, tapi kita tak boleh jadikan benda tu sebagai satu budaya. Habis kerja hang kena bayar. Okey. Dalam apa jua lah kan. Tapi yang paling teruk lah pernah hang kena. Ujian tu mungkin 8 tahun tunggu tak bayar lagi. Ada lagi, ada. Memang ada lah. Ada. So mana kata aku dengar desas-desus. Aku tak tahulah sebab aku tak pernah berlakon sampai orang tak bayar aku 8 tahun tu. Kalau tidak aku bakar lah company dia. Okey. Mana kata ada lah memang pelakon-pelakon yang macam ada satu rancangan aku masuk kan. Sampai sekarang tak dapat bayar lagi. Berapa lama lebih kurang duration dia? Dah 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Memang ini satu perkara biasa. Perkara tu sepatutnya tak biasa lah. Sepatutnya tak biasa. Contoh-contoh alasan yang diberikan. Aku nak tahu juga kokok bila alasan ni keluar aku tahu dah. Yang ni nak heret ni. Alasan dia kalau kita cakap dengan, sebab yang kita cakap tu dengan orang bawah dia. Kan, bukan dengan orang atas dia. Okey, orang tengah. So orang tengah tu pun cakap kami pun tak dapat lagi apa-apa info tentang ni dan sebagainya. Takkan mentarik tali ya. Tarik tali. Okey. Ada macam-macam benda lah. Dan macam-macam tu hang boleh tengok. Itu anak seni kena sentiasa prepare. Okey. Dan aku masuk rancangan tu, aku pun tahu dia culas bayar waktu tu. Tapi hang tetap. Tapi aku fikir benda tu macam EPF lah. So cukup time dia kena bayar. Kira tabung masa depan lah. Betul. Tabung Aku baru ni aku mesej dia. Pasal ni tapi dia tak balas lah. So biasalah tu. Sebab aku ada tengok bila aku tengok beberapa orang artis, beberapa orang pelakon kan, even di dalam bidang seni nyanyi ni sendiri pun bidang nyanyian ni pun. Sebab apa? Sampai nak kena buat konten. Betul. Nak kena buat, nak post dulu, nak kena maki di social media apa semua dulu. Baru ada respon. Itu talian hayat yang terakhir lah. Ya. Dan okey, yang kita dah nampak tu ini adalah talian hayat terakhir. Lah kalau kita dah misi tak dapat.
kita pula tak pandai nak main peguam ke apa ke kan. Okey. Tapi kalau ikut logiknya kita kena buat macam tu lah. Ya, 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 ya. Ah, Kita sembang benda ni sebab kita nak bagi tahu kat orang realiti. betul. Jangan duk ingat semua indah. Betul, Ada betul. juga yang kaki Betul. kelepiak ni ada di mana-mana. Betul, ada di Ada di mana-mana. mana-mana. Kerja apa sekalipun, Okey. mesti ada. Okey. Kecuali kalau kerja kerajaan lah. Ha, 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 ha. Cukup time 25 hari bulan masuk. Ha, ha. Wah, nak Ha, betul tu lah. lain lah, tu lain lah. Dan kita kalau kerja swasta ni, macam kita ni, Ha. kerja makan gaji ni, itulah benda yang kita kena hadap. Okey, okey, Tapi okey. macam mana hang nak kena Tak cari tak makan. tak cari tak makan lah. Baik, baik, Baik. baik, baik. Macam contoh, kita tengok ada pelakon, Hmm. dia apabila macam hang lah, naskah-naskah yang berlakon macam aku kata tadi, naskah-naskah yang hebat kan. Ya. Hang berlakon dengan orang yang hebat. Baik. Nak mengadaptasi diri dalam situasi dan juga lakonan ni, aku rasa hang dah berlakon cukup lama lah. Okey. Untuk orang kata boleh cari jalan tu. Baik. Yang aku nak tanya ni, contoh macam kan depa duk kata, cerita ni kena gemuk, Okey. cerita ni kena kurus, Okey. cerita ni kena berat badan lagu Okey. ni. Okey. Adakah hang pernah sebab aku tak mungkinlah takut hang ni tengah Okey, berlakon okey, cerita okey. Hak Organ the Movie. Wait. Mamu tu dah. Dadeh, Mamu Dadeh. Mamu Dadeh. Wajak. Okey, so aku nak tanya. Okey. Tak, yang ni aku tanya betul-betul. Sebab Okey, hari tu aku betul. tanya Kodi. Betul. Kodi kata Betul, kat aku, betul. aku tengah duk kurus, aku Betul, nak betul. berlakon jadi. Betul. Itu Itu keperluan watak dia lah. Okey. Dan itu view daripada seorang pengarah dia mungkin. Yang hang kena benda ni pengarah yang akan minta. ataupun script writer ataupun lakon layar dia perlukan badan hang supaya itu. Okey. Dan dia nak hang punya karakter tu tapi badan hang kurus sikit. Okey. So hang kena buat lah. Okey. Hang kena buat Hang lah. pernah ada dalam situasi ni? Okey, cerita dia macam ni. Aku teringin sebenarnya. Nak Hang ada teringin. aku teringin tapi Ah. tak pernah. Sebab skrip aku mesti ada makan paling kuat, makan burger hari-hari. Dia memang dah dia memang dah letak aku untuk watak dia seperti ni. Okey. Badan gempal-gempal. So aku pernah jadi Air Force sebenarnya. Air Force lah. Air Force, okey, cerita Air Force. Air Force sebenarnya memang skrip tu memang perlukan aku gemuk, aku badan besar. Okey. Satu hari aku pergi umrah sebelum tu. Okey. Sebelum tu pergi umrah. Kan, pergi umrah apa semua. Badan aku mengecil. Okey. Badan mengecil. Dah cantik. Badan tu cantik kan. Tapi itu bukan keperluan aku. Okey. Hang kena makan balik kan? Makan balik nasi tengah malam. Allah. Tengah malam bagi naik balik. Okey. Sebab aku nak sebab tapi betul lah. Sebab daripada kalau kita tengok Air Force, hero-hero dia ataupun watak askar memang kena badan solid. Fit lah. Pasal apa aku cameraman nak solid juga. Betul. Aku kena ada itu Nampak orang interpretasi biasa dia. lah. Betul. Itu view dia. Okey. Anas kena nampak macam ni dalam skrin ni. Supaya okey. Kita kena hormat lah benda tu. Memang ada lah. Memang ada. Memang Ada. Jangan even selalu kita tengok benda-benda ni di Hollywood. Betul. Tapi pada kata di Malaysia tapi pun depa masih bagi ada. masa yang terlalu lama. Kalau contoh satu-satu skrip depa nak suruh hang kurus ke ataupun ni kan. Depa ambil masa lama. Kalau di Hollywood mungkin shoot dia lagi setahun ataupun lagi ni. Sekarang dah bagi tahu dah deal. Okey. Macam tu. Kita lagi 3 bulan lah kot. Betul. Contoh kita dapat Abang Syazil Sam kita kan. Kan badan dulu ni. Badak lah. Sekali dia nak ni dia kena berlakon Polivo ke apa? Dia Dia kena buat. Okey. Tapi orang nak Syazil Sam. Okey. Orang tak nak siapa-siapa lain. Okey, faham. Tetap orang tu. Betul. Okey. Itu satu daripada kerja. Okey. Untuk Aku jaga. faham lah. Hari ni So baru Kodi tu faham. betul lah tu. Orang perlukan dia untuk badan kurus ke ataupun dia kena buat lah. Baik. So mana kata kalau kata kita tengok kan pelakon-pelakon tu berada dalam saiz yang lain ke, berada dalam kurus sangat. Jangan tuduh bukan. Bukan. Sebab kita bagi tahu siap-siap. Betul. Mungkin dia ada projek yang dia rahsiakan pada kita. Betul. Sebab kadang dia pun duk tuduh. Oh. Bila gemuk sangat sehari orang duk kata ni berbadan dua ke. Kesian. Betul. Padahal orang tu tengah ada projek. Betul. Lepas tu yang kurus sangat, yang ni kena barang apa pelik-pelik dah tengok awak kurus macam ni. Padahal dia tu memang nak kena jadi take fit dalam cerita tu. Betul. Benda-benda macam ni lah. Betul. Kita sembang ni Anas, walaupun nampak macam bangang. Tapi untuk masyarakat. Tapi benda ni masih bangang pun. So mana kata masyarakat tak tahu. Betul. Masyarakat kena tahu benda ni. Betul. Okey. Sebagai seorang lakonan, apabila anda berlakon naskah-naskah besar ni, adakah bayaran yang diterima ini apabila semakin kita berlakon semakin tinggi? Sebab kita dah ada naskah-naskah sebelum ni yang dah berjaya. Yang dah berjaya. Betul. Jadi orang dah orang kata apa? Orang dah recognize lakonan kita, orang dah tahu level lakonan kita. Jadi kita boleh demand ataupun bayaran tu memang dah semakin bertambah. Macam mana? Aku kira itu art of dealing lah. Dia masih berada di situ. Okey. Art of dealing. Mana kata sebab itu
kita kena belajar di universiti. Sebab Okey. di universiti bukan kita belajar pasal lakonnya. Kita belajar Oh. pasal akaun, kita belajar pasal psikologi, kita belajar sosiologi dan sebagainya. So Hmm. bila hang keluar dekat lapangan yang sebenar, hang dah tahu art of dealing tu macam mana. Okey. Hang nak deal dengan production ni macam mana, hang nak deal dengan production ni macam mana. Hang rasa hang punya saya dah berlakon ni, hang kena naik sikit. Itu art of dealing. Okey. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi kenalah logik. Okey. Kena logik Kena sedar Kena dirilah. sedar diri kan. Win-win situation lah. Okey. Hang dapat aku dapat hang. Mhm. Kita deal banyak ni, pump ni, tengah-tengah okey, cukup. Mhm. Pada aku itu art of dealing lah. Okey, itu dekat art of Itu dealing art lah. of dealing lah. Sebab Ah. aku perlukan kerja. Okey. Aku tak boleh nak kalau ini pendapat aku. Mhm. Mungkin pendapat orang lain Berbeza berbeza lah. lah. Pendapat aku perlukan kerja. So hang deal macam mana? Sebab tu jangan takut. Mhm. Jangan takut nak deal dengan aku. Hang dah Okey. tengok satu filem aku dah, ni kan. Tapi aku apa aja cebisan je dalam tu. Sempoi lah. Padahal boleh nego Hang boleh nipis-nipis nikit pun. nego, kita nego lah. Sampai jadi lah. Sampai jadi. Kok ada budak nak buat short film ke, hang nak jadi hero ke Boleh, apa. boleh. Kita deal. Sebab hang pun pernah berada kat tempat tu. Betul. Aku pun pelakon. Aku bekerja, aku pelakon. Ya, Kerja ya, aku ya, pelakon ya, dan ya. aku perlukan kerja. Dan dia tak adalah besar ke kecil ke. Tak ada, Sebab tak dia ada, kerja tak ada. hang. Betul. Faham. Kalau besar-besar lah. Kalau kecil-kecil lah. Kalau itu Rezeki. yang- Tetap rezeki. Tapi kena. Tapi hang tahu lah. Ya. Tahu mana tu. Hang tahu lah. Ah. Kan? Kalau aku cakap, janganlah sikit sangat macam ni. Hang pun tahu. Hang pernah tengok aku berlakon. Ya. So hang tahu. Hang Ya, tahu ya, aku ya. punya hasil kerja. Hang tahu. Hang pun kena deal dengan elok lah. Tak- Macam kita. Lepas tu kita contoh. Kalau kata contoh, hang tak boleh bayar banyak pun, tapi hang Betul. bagilah layanan Betul, yang betul. cukup. Boleh jadi juga. Selesa Boleh dari jadi, segi boleh duit, jadi juga. barang tu barang ni apa Ah. semua. Faham. Mhm. Menarik. Sebab apa? Kita nak tunjuk kat orang yang hari ni yang berlakon ni, dia bukan semata-mata pakai cantik-cantik, Betul. berlakon, ambil gambar belakang rumah besar, kereta besar, tunjuk kehidupan mewah, minum kopi mahal hari-hari, bukan setakat tu. Betul. Dia masih lagi ada orang yang di sebalik benda ni, ada orang yang kena ada tanggungjawab lah. Betul. Macam Betul. hang sendiri, Mhm. Anas. Hang lebih kurang dah berapa lama dalam industri? Aku kalau ikut ni tahun kalau establish melalui mentor lah 2012. Okey. 2012 sampai lah adalah dalam berapa? 14 13 tahun. 13 tahun lah. 13 tahun ni dalam lapangan lah. Dalam lapangan. Dalam lapangan yang orang kenal lah. Tapi yang sebelum-sebelum tu ada lagi lah. Ada lagi. Ada lagi lah. Ushi punya. Ushi punya waktu universiti yang dan tepi sebagainya. Tasik Shah Alam tu. Tepi Tasik Shah Alam tu hang. Tepi Tasik Shah Alam tu dia dulu. Mau aku buat satu lagi. Mau kalau aku buka satu lagi dia panjang. Saya baru dia kata aku pun pelakon juga. Betul. Saya pernah tengok dia bawa kereta tapi kereta tak ada. Dekat Tasik Shah Alam kereta tak ada. Dia main kat tengah-tengah tu. Dia baca puisi macam baik lah. Waktu tu lah. Waktu tu. Dah aku nak supaya dia pas tahu. Ada juga barang tu. Betul. Jangan takut nak cuba. Betul lah tu. Jombel dah buat dah. Dah buat. Betul. Okey, soalan dia. Okey, soalan. Okey. Soalan dia macam ni. Apabila hang berada dalam dunia lakonan, ada tak apa-apa watak yang hang rasa macam watak ni aku tak pernah dapat. Okey. Tapi aku teringin lah nak bawa watak ni. Banyak lah sebenarnya. Bagilah aku ceritalah antaranya. Penjual cendol. Kalau ikutnya hampir semua lah. Aku tak pernah bawa. Hampir semua dalam situasi yang aku tak pernah jangka pun. Okey. Contohnya dalam Air Force. Aku jadi cameraman yang duduk dekat negara bergolak. Ada dua puak tengah bergolak. Kita duduk tengah-tengah. Aku tak pernah rasa benda tu. Betul lah. Aku tak pernah rasa. Negara aku sikit punya aman. Malaysia ni sikit punya aman. Tak pernah rasa benda tu. Itu satu cabaran. Mungkin aku kalau dalam gayung kan aku watak kampung tu yang kena bom tu kan kat Singapura tu. Itu pun satu lagi cabaran sebab aku tak pernah. Itu pendek kata filem-filem yang aku dapat kebanyakannya aku tak pernah rasa. Tak pernah rasa seperti itulah. Okey. Ada mungkin 2-3 yang mungkin ada karakter yang aku pernah jadi macam okey lah aku pernah jadi kan. So seronok untuk kita bawa sebab kita dah ada memory recall kita kan. Kita dah ada lah ni kita pernah bawa apa semua kan. Tapi satu cabaran bila hang dapat satu watak yang memang hang tak pernah jangka pada itu. Tapi macam mana kalau karakter hang ni ada dalam tempat tu. So aku kena craft lah benda tu. Okey. Itulah kebijaksanaan dan juga pembelajaran, pengalaman semua di situ. Betul. Okey, kalau kata watak yang hang tak pernah bawa lagi, hang teringin nak bawa. Baik. Apa dia? Watak aku tak pernah bawa. Tapi aku teringin nak bawa. Kalau kira hang boleh pilih kira lah ni aku satu macam yang orang kaya. Duit ada banyak, aku nak buat filem. Gila-gila aku nak ambil hang jadi hero. Aku tanya hang nak berlakon jadi apa? Okey.
Aku sebenarnya Jadi usaha Islam? Pun aku tak pernah bawa. Aku tak pernah bawa jadi Memanglah usaha tak pernah Islam. bawa. Dia Aku jangan tak pilih pernah. lah usaha Islam, pilih Aku anak tak pilih pernah lima. lagi ada anak yang macam Syafiq dengan Samsul. Kan? Yang buat Teringin filem. juga. Yang buat filem. Teringin juga. Dah okey, awak tak apa? Sebenarnya aku excited untuk tahu situation daripada skrip tu lah. Ah. Aku tak letakkan apa-apa karakter yang Okey, aku nak okey, bawa okey, tu sebab okey. karakter tu berdasarkan laku layar dan juga Ah. apa yang depa nak daripada aku kan. So Situasi macam mana yang menjadi hang rasa macam, teringin nak try buat ni? aku nak semua situasi aku nak benda yang aku tak pernah. Hang memang kira Sebab orang pelakon yang memang minat berlakon aku lah. okey sebab aku hidup aku Ataupun ini merupakan cara melobi untuk orang-orang yang pun belum tu betul juga, filem itu betul tengok. juga kalau ada yang nak tengok ni, saya okey je situasi apa pun. Situasi apa pun tak apa janji bayar tonton dan perempuan. Saya bayaran ni situasi hak bayaran tak dapat ni Itu baru je jadi yang sekali. jangan, Itu jangan, itu itu jangan. je jangan. Situasi apa-apa So pun saya far hang okey. open lah. Aku okey je, open je. Apa-apa Dengan sajalah. apa-apa Mana kata apa. pokok memang ada memang watak aku memang teringin nak jadi ustaz penunggang agama ke, nak jadi jepun ke, naik ikan pauh ke, apa-apalah ayat apa-apa watak lah yang Betul, faham. betul, betul, betul. Cuma aku teringin, aku dah teringin nak Ha. berlakon green screen. Betul hang terkedu. Berlakon benda yang tak Dia real. tak wujud lah, Yang macam tak wujud macam Transformers. Life Life of of Pi Pi yang rimau tak ada Dengan tu. rimau tak ada tu. Aku teringin naknya. Sebab aku Oh. nak tengok apa aku boleh jam kan dengan otak aku kan. Okey, okey, okey. Sebab benda tu memang tak ada Agak pun. imaginasi kan? Betul, betul. Betul juga. Macam podcast tak ada orang ke depan aku. Kan sebab ni aku biasa tengok podcast ada dua orang. Kan orang akan tanya, aku akan jawab kan. Okey. Podcast yang tak ada orang kat depan. Pun aku syok ngak. Aku nak tahu apa ni. Macam mana nak main tu? Macam Bila mana tak ada nak main reaksi ni? lain tu? Macam mana aku nak jawab soalan yang memang tak ada depan aku? Seronok ah. Tapi Okey. masalah hang ada ke ni? Yalah aku ada ni sebab aku nak tanya soalan. Takkan nak cerita macam cerita kisah Nabi. Dah lah. Ah. Ada benda-benda macam tu lah. Ah. Benda-benda aku rasa dia mencabar idea dan juga skill aku berfikir lah. Okey. Kalau green screen ni kan. Macam Transformer ke. Hang tak pernah tengok pun Transformer. Ya. Hang pun tak tahu. Sebab benda waktu robot. berlakon tu bukan nampak dia kan? Tak nampak kan? Dia buat hijau-hijau Tak lah. nampak. Aku tak pernah lagi berlakon green screen. Itu je. Okey. Yang lain semua aku dah pernah. Berlakon dengan manusia semua okey. Okey. Tak ada masalah. Okey. Berlakon dengan green screen ni satu macam. Satu macam. Dia Benda lebih menguji lah. betul. Dia Okey, boleh okey. dia boleh jadi nanti tayang teruk. Aku dah fikir macam Transformer. Sekali keluar macam besi buruk kedai. Kedai besi buruk tu lagi washing machine mana kat belakang pun aku tak tahu. Okey. Tapi dia mencabar otak aku. Faham. Mencabar. Menarik sebab aku tak pernah terfikir. Betul. Sebab aku pula kalau aku rasa diberi peluang untuk berlakon, aku tak mau berlakon green screen. Betul. Sebab aku banyak tanya pelakon-pelakon kan. Sebab aku pun ada rancangan kan. So rancangan aku banyak tanya, kalau awak nak jadi karakter apa kan? Karakter yang belum pernah bawa. So macam-macam lah karakter ni, karakter. So tapi aku terfikir kan, karakter ni semua aku tak terfikir pun. Aku nak tahu situasi tu lah. Dan aku nak tengok diri aku dengan green screen. Apa ada kat belakang ni aku tak tahu. Okay. Tapi dia bagi tahu aku belakang ni akan ada satu tasik punya besar. Lepas tu akan ada seorang budak berpuisi itu pegang macam bawa kereta. Pasal apa nak kena tarik Tak benda ada ni? lah. Okay. Tak ada lah. Situasi dia macam tu kan. So aku kena bayang, Jombe pernah buat benda ni. So aku bayangkanlah Jombe ada kat belakang. Macam tu lah. Okay, faham. Bayang lah Jombe. Macam tu. UiTM macam UiTM. tu. Hamba bawa watak UiTM. Macam tu lah. Okey, menarik. So apa? Hang lahir ni daripada zaman yang tak ada social media. Betul. Ada. Ada. Instagram baru-baru Saya awal. kira ingat hamba anak zaman Nabi Ayub. Jangan. Ada social media, tapi baru-baru lagi. Betul. Belum lagi orang kata ketika orang meletakkan followers sebagai penanda aras kepada orang untuk nak ambil hang sebagai bekerja. Dan kalau hang tengok hari ni ramai bakat-bakat kita yang bagus. Ditidakkan peluang dan juga tempat dia disebabkan oleh followers. Dan hang sendiri tengok lambakan Instagramers lah, famous apa semua ni, depa duk main dalam dunia-dunia lakonan. Hang sebagai orang yang dah berlakon yang main daripada dunia yang tak ada apa-apa social media ni, macam mana hang melihat depa lah ni generasi yang main dengan social media dalam dunia lakonan? Aku okey je. Sebab inilah masa depa pula. Untuk jual diri depa, di bakat depa di media sosial dan orang bagi kepercayaan untuk dia
untuk bawa di layar besar ataupun di TV lah. Ah, uh, tapi, depa Standard. kena ada bukan standard lah, aku kira sekarang ni TikTok pun dah makin menarik, Ya, ya, kan. ya. Contohlah media sosial makin menarik. Ada orang buat, even, buat, sketch komedi ke apa ke pun menarik orang dan Ya, ya, kita ya. tengok pun menarik. Kita Betul, tengok betul. aku Ya, ya, ya. scroll bakat-bakat dekat ni, sampai kata, "Allah, lawak orang depa dah." Depa ada barang depa. Depa ada barang depa. Cuma, bila di layar besar, dia bukan short. Ya. Dia adalah satu cerita Mhm. panjang Dan kehidupan melibatkan hang. ramai orang. Betul, dia melibatkan ramai orang dan sebagainya. Aku kira kalau kalau depa nak ada dalam tu, depa mungkinlah boleh pi invest sikit, depa pi belajar ke apa ke, Okey, okey. kan. Itu sebagai satu saranan lah aku Okey, kira, okey, kan. okey. Tapi aku tak menidakkan Okey. depa punya talent dan sebagainya. Sebab mungkin ada antara mereka yang memang bagus. Memang bagus dan memang patut untuk orang tengok depa di layar Okey, besar okey, dan okey, juga okey. di Dia muka dia TV. lebih, orang kata lebih terkini lah. Betul betul Lebih betul terkini, lebih betul. moden lah. Betul. Tapi kalau kata depa contohlah pasal follower tu kan, Diukur dengan followers. diukur dengan followers tu, aku kira follower beli-beli lah. Ha. Kat Shopee ada Fake punya kan. 20,000 berapa tu. Aku pernah buat tu. Beli. Aku beli sikit. Aku cakap, depa ni, belilah sikit. Depa nak Beli ya? beli lah. Oh, aku tak pernah beli lah sekali pun. Aku beli. Aku ada Shopee Pay tu, beli. Tak nak, tapi benda tu boleh beli lah. Okey, okey, Dan okey. ataupun So, dia bukan organik? dia bukan organik pun. Ada yang organik. Nah. Ada yang organik dan juga, kalau depa nak ukur daripada situ pun okey je. Aku ni pendek kata semua okey. Hang saja, hang memang Dah, jual diri pendek sebab tu- untuk tak nak, meletakkan tak nak, diri. tak nak. Pendek kata aku semua Hang kira okey. sempoi. Tapi jauh hari yang mengenal mereka. Okey. Pernah tak hang berhadapan dengan Ah. generasi muda yang memberi hang masalah ketika hang sedang berlakon? Banyak. Tak, sebab Itu aku cakap banyak. kan tadi hang kata banyak, hang semua okey, banyak. hang semua okey. Tapi aku ni macam sesumpah. Okey. Jom Ha. aku masuk, aku tak nak ada masalah dalam Okey, set. okey, okey. Aku happy dengan semua orang. Aku kalau boleh aku nak berlakon, aku nak buat kerja aku balik layan anak aku. Okey, okey. Okey. Ha. Kan? So aku tak nak tahu hang punya problem ke, hang punya apa, hang punya selfie ke, hang punya ikut suka hang. Okey, tapi kalau kata benda tu efek ketika dia berlakon dengan hang pernah ah? Pernah, banyak kali. Kira Tapi merencatkan hang punya mood ni. merencatkan aku punya mood pun pernah. Adalah kira Ada. maksudnya adalah yang sampai level ni adalah. Ada. Bukanlah mesti dongeng. adanya, mesti adanya. Oh, bukan dongeng lah. Tapi depa pun kena faham lah benda tu. Okey. Takkanlah kita nak melenting macam naga lagi kat tu kan. Cukuplah. Itu aku cakap kat hang. Okey. Hang ni dibayar untuk masuk dalam Ya, ni, untuk bukan baru bekerja. nak belajar, nak try. Try. Sebab hang tak menghormati orang lain tu. Betul. Sebab ramai orang terlibat. Cameraman lagi. Aku tak kisah pasal diri aku. paklong. Aku tak kisah pasal diri aku, Jom. Sebab pasal apa? Aku ni biasa. Cebias je. Aku ni bukan siapa-siapa pun. Kalau orang kenal. Kalau orang tak kenal, tak apa. Okey. Tapi ni, kita ada macam-macam lagi ni. Pelakon-pelakon ni. Ya. Pelakon otai, pelakon-pelakon ni. Ini hang kena hormat. Bukan aku. Aku tak ada apa pun. Hang nak berkawan dengan aku pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau hang nak buat benda-benda yang boleh melibatkan, boleh merencatkan produksi yang kena ikut ni. Tengok ni kru-kru kita ni. Fikir mengangkat orang. berat dengan panas, hujan apa semua. Dengan makan tidur pun tak terjaga semua. Hang duk gagap 3 line ni je duk gagap. Janganlah. Hang akan merosakkan bukan saja mood orang kat sini kan. Tapi hang merosakkan juga kawan-kawan kita kat depan-depan ni. Okey. Semua yang tengah mencari nafkah untuk anak-anak bini depa kat luar sana tu. Kan? Hang boleh silap-silap hang boleh pi sampai pukul 6 pagi, 7 pagi. Pasal hang je sampai 7 pagi. Ya. Hang heret orang. Hang heret orang sampai 7 pagi, 8 pagi kan. Kesian kat depa. Baik. Kan? Pasal kita habis rap, kita balik terus. Ni depa ni hak Kena kena kemas booking ni, semua, nak kena betul. gulung, nak kena kemas. Buka location semua. Ya Allah, itu susah. Itu penat. Betul. Penat be. Hargailah kru-kru kita ni Penat sama. be. Ni semua kawan-kawan kita be. Betul. Kawan-kawan kita ada separuh daripada lah ni semua ni. Ya. Kawan-kawan aku dekat universiti. Betul. Kan? Betul. Aku tahu betapa penatnya depa bekerja dan sebagainya. Kita ni sejebih je. Betul. Hang tak payah tahu pasal feeling aku lah. Memang dapat tokoh Mak Hijrah tu ni.
Pokok main je lah pokok tahu ni nya. Betul, Walaupun betul, betul. tambah-tambah pakai Nah. macam ni, orang kata dia ni mana punya zuhud main gila-gila. Mai pondok mana tak tahu yang mengaji. Mak tak mamut hari ni ustaz mau standing ovation. Mau berdiri tak sia-sia kita ajak dia ni kira tak hilang. Sat dia naik atas. Takut dapat lutut. Saya pakai lobster kan. Bukan pakai. Jangan salah. Saya Okey, ingat kalau pendek. Tak boleh. Okey, cantik. Ini satu perbincangan yang bagi aku cukup bagus lah. Betul. Aku harap sedikit sebanyak daripada manfaat yang kita kongsikan ni orang boleh ambil kalau yang baik Amin. Amin lah iktibar ni kan. Amin. Okey. Sebelum pada kita nak pi lebih lanjut, kita pi ke kerja utama hang pada waktu ini. Tugas hakiki hang. Iaitu seorang pengacara. Yang mana punya payah aku nak panggil main podcast aku sebab hang konon-kononnya lock 3 season. Gila babi. Memang lagi gila babi. 3 season lock memang penat kan. Babi tu tak tut kan? Tak ada tut. Harap ya. So mak dah kata ketika hang buat pengacara ni pula. Pengacara ni bukan berlakon. Sebab aku ada banyak kali tengok ramai orang melakonkan watak pengacara. Punya kurang ajar. Betul. Hang better hang stay lah kat barang lakonan ni. Kesian kat orang-orang yang mengacara kau yang bercakap ni jadi apa ni? Kita pula dah kena berlakon macam dia supaya nampak macam ya saudara. Sekarang kita bersama dengan pula dah. Aku nak jadi aku nak tanya soalan macam hang sendiri. Macam mana hang mengolah diri hang daripada seorang pelakon tu untuk menjadi seorang pengacara dan tidak melakonkan watak pengacara. Kalau pengacara aku suka melihat senior-senior kita mengacara sesuatu rancangan. Macam aku lah. Pun sama lah. Pun sama. Betul. So macam mana engagement dia dengan penonton, macam mana apa yang dia buat, apa soalan yang dia lontak, apa gaya bahasa dia dan sebagainya dan aku suka tengok depa ni mengacara dan aku rasa kalau aku ada di tempat tu aku tak nak nampak menjengkelkan. Aku tak nak nampak cringe yo. Faham. So daripada situ aku terapkanlah apa yang aku ada kat diri aku yang kita boleh korek daripada penonton mungkin ataupun macam dulu aku buat rancangan kalau orang pernah tengok Jalan-Jalan Makan Angin kan pergi ke satu tempat resort dan sebagainya dia pun nak tengok karakter aku sebagai host dalam tu itu karakter aku itulah karakter bukan karakter berlakon itu memang itulah aku diri hang yang sebenar itu diri aku yang sebenar so apa yang aku boleh tarik orang supaya aku datang sini kita pula muka depan untuk satu-satu rancangan so aku kena bagi orang excited untuk tengok rancangan macam mana hang buat sekarang orang excited untuk tengok Sierra Podcast ni kan sebab orang tengok credibility hang sebagai macam mana hang handle apa semua kan bawa ais kat aku pula dak lah benda macam tu lah kan macam mana credibility hang so aku ambil benda tu as a reference lah reference daripada kalau dulu kita tengok program remaja lah program siapa antara satu host lah yang bagi hang macam bagi hang ini bagus aku kalau minat tengok dia ni cakap dia cerdik aku suka yang lama punya kat Malaysia Malaysia orang putih tak apa hang aku tak kenal aku suka tengok macam Conan Late Night Conan kan Late Night Conan aku ingat Conan the Barbarian bukan Conan the Barbarian Conan the Barbarian ni abang muda ni Conan macam tu siapa Late Night ke tu Late Night siapa David Letterman kalau kat Malaysia kita apa Adik Marcelo buat remaja dulu Tok Guru Adik Marcelo so ada lagi ada banyak macam-macam Pak Nil macam mana dia handle dengan situasi tu macam mana dia handle orang supaya hang seronok tengok depa benda itu dalam pengacaraan aku rasa itu satu benda yang seronok lah tu aku tengok dan aku elaborate dengan cara aku lah adakah hang mengisi rongga-rongga kekosongan apabila hang tak ada job untuk berlakon ni dengan kerja-kerja pengacaraan ni ke ataupun hang memang memilih lah untuk menjadi pengacara ni kira macam bila-bila yang ni barang ni aku suka buat ataupun macam bila tak ada apa-apa baru hang buat pengacara bila tak ada apa-apa tu tak ada duit lah bila tak ada duit aku kena buat sesuatu lah betul tak macam hang buat acara podcast lah betul kan kalau nak harap job nyanyi je susah kan
Bersusah. Dak pasal tu macam tu Ha, lah. ha. So nak tak nak aku kena buat Ya, ya, juga ya, kalau ya. ada. Tapi aku tengok juga, Okey. Pilih barang jugalah. contoh apa yang aku kena buat, Ha. rancangan apa aku kena buat, rancangan tu suit tak dengan aku. Okey. Kalau aku pi ni tapi kita kena jadi sesumpah Kalau Ha. pi rancangan macam ni, hangpa kena buat rancangan macam Kanak-kanak ni. jadi kanak-kanak. Kanak-kanak jadi Faham, kanak-kanak. faham, faham, So aku faham. pernah buat dulu banana squad apa semua tu, Okey. kan. So aku jadi kanak-kanak. So Ah. hang kena jadi sesumpah lah kalau hang nak jadi pengacara kan. Pengacara ada banyak jenis rancangan kan. Tapi tengoklah rancangan apa yang hang suit dengan hang. Banana squad hang sebut ah. Banana squad. Ha, lain Banana lah. squad. Aku ada dulu apa tu School rancangan. attack. School School attack ada. Ah. So aku kena jadi sesumpah untuk tu. Okey. Dan itu juga periuk nasib aku lah. Okey, okey, okey. Kan macam hang cakap tadi kalau tak ada apa, kalau ada hak tu lah kita jalan. Okey, baik, Hang baik, jangan baik. kita memang tak tamak, tapi kita kena tamak juga lah. Hmm. Sebab itu je hak ada. Betul, betul, Aku betul, ambil je. betul, Aku betul. ambil untuk kelangsungan hidup dan Ha. juga untuk satu cari makan pandai. Satu lagi aku pandai bercakap. Ya. Kan? Ha. Satu lagi aku pandai bercakap. So itu aku punya ni lah. Advantage lah. Advantage lah untuk tu. Ha, ha, Tapi ha, ha. tapi dalam banyak bercakap tu aku kena banyak membaca. Faham, 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 Aku kena selidik siapa dia mai, siapa yang mai, tempat ni macam mana, apa semua, macam-macam. So aku Okey, kena okey. jadi sesumpah tu. Itu memang Okey. kerja aku. Menarik, menarik, menarik. Sebab tu orang kata bila kita panggil orang yang tak pandai bercakap ni Mhm. mudah. Nampak Mak Muda ni. Tengok. Sebab apa? Bila kita panggil orang yang pandai bercakap ni mudah. Sebab Betul. apa? Dia faham Betul. tugas kita Betul. nak bawa benda ni ke Betul. mana. Betul. Apa yang kita nak sampaikan pada orang. Sebab apa? Tak ada lah saya bagi tahu kat anda. Kalau kata anda nampak orang yang mengacarakan tu menunjukkan diri dia hebat ni tak betul. Betul. Ni memang orang yang tak betul. Sebab apa? Menjadi seorang pengacara ni kita perlu memulangkan segala manfaat ni pada Betul. orang lain. Betul. Dan kita perlu menghormati tetamu Betul. kita. Ada masa mungkin tetamu kita bagi kita peluang bercakap ke Betul. apakah. Dan benda ni menjadi kegusaran aku sendiri sebagai seorang pengacara. Sebab aku rasa ada orang memandang tugas pengacaraan, orang mengacara ni benda yang semua orang boleh buat. Baik. Yang Betul. mudah, yang tidak perlu pakai akal pun, tak perlu ada ilmu pun. Pendapat hang? Aku rasa sebab pengacara ni adalah pengantaraan Okey. antara penuntun dan juga subjek yang kita nak buat tu lah. Sama ada subjek tu orang hidup ataupun benda lah kan. So dia macam jual barang lah. Okey. Dia macam jual barang. So nak tak nak hang kena ada ilmu, hang kena buat research, hang kena buat macam-macam untuk hang nampak bukanlah nak bagi nampak cerdik. Okey. Ada orang cakap hang kena study ni supaya hang nampak cerdik sikit. Bukan pasal cerdik. Okey. Dia pasal pengantaraan tu sampai ke subjek hang. Okey. Subjek ni contohlah subjek hari ni Sierra Podcast. Hang kena mengajar aku subjek yang. So subjek ni sampai ke tak ke Ya, penonton ni. ya. So hang kena correct benda tu Ya, ya, supaya subjek ni sampai ke penonton tu. Kan? Itu tugas hang. Dia tak perlu pun jadi cerdik. Ya, ya, Dia tak perlu jadi cerdik gila. Nak kena fikir teruk-teruk tak fikir teruk-teruk tak payah. Ha. Kan? Sekadar hang boleh bercakap dan hang boleh encourage orang untuk tengok subjek ni dan juga mungkinlah subjek tu kalau bukan aku sofa ni lah. Okey. Okey, sofa ni berapa harga dia mai daripada mana kan apa semua. Dia nampak star. Hang lah tugas dia. Tugas dia. So aku rasa sebagai pengacara ni satu benda yang orang kata susah sebenarnya. Tapi memang susah. Okey. Memang cukup susah kalau hang tak reti bercakap, kalau hang tak ada ilmu, kalau hang tak membaca. Aku kira membaca tu satu benda yang penting juga sebab vocabulary hang, tata bahasa hang apa semua ni semua kena selak kan. Benda-benda tu hang kena check and balance lah benda-benda tu supaya bila hang cakap tu tak ada bunyi macam dia ni lari sangat Pelat ke apa dan kan. sebagainya. Lagi satu bagi aku yang penting adalah untuk kita tahu nak baca social energy. Betul. Social cue ni kita Betul. tengok macam dia ni tak Betul dia tak comfortable. selesa ni. Benda-benda macam tu lah. Sebab Betul. benda-benda ni aku perasan mungkinlah dalam proses kita buat pengacaraan ni kita terlepas pandang. Betul. Dan benda ni bagi aku tak apalah kita sama-sama belajar. Betul. Mungkin hari ni kita sembang ni kita ada orang yang terlepas pandang kita boleh sama-sama belajar. Betul. Aku bukanlah kata aku terror, aku tak kata hang pun terror. Kita sama-sama pun bukan main nak mengajar. Betul. Kita main nak share ya dekat mana yang kita rasa. Contohlah kalau mengacara, aku pernah mengacara artis yang cakap sepatah lah. Boleh main cakap sepatah lah. Oh macam M. Nasir. Banyak patah lagi. Banyak patah lagi. Ha. Ada abang saya hari ni. Macam mana dengan ni. Okey. Okey. Oh.
Apa dia macam tu. Tapi macam mana hang nak trigger dia untuk Ha. naikkan Biasa kalau orang main macam ni, adrenaline hang? mendam kan dia. Minda, tak apa abang mesej je, abang WhatsApp saya senang. Kalau tak saya baca lah kat sini, alah boleh juga. Waktu tu kita nak kena pick up cepat. Kita kena pick up, okey. cepat. Ni Aku challenge dia. pengacara, dia kena pick up cepat. Pick up cepat. Kena laju, dia kena laju. Dia tak tahu apa yang mendatang ni. Tambah pula rancangan tu mungkin live kan. Okey. Lagilah Betul lah, lagi satu sebab dia kena jaga tutur kata Betul, dia apa benda betul, nak cakap. betul. Ni boleh lagi lah. Boleh lah. Mencarut ke apa, boleh nak Betul. tutut ke, nak Betul. beat ke apa. Hang pun faham lah kalau hang pun main daripada radio Ya, juga. ya, Radio ya. yang sama dengan Ya, aku. ya. Radio M4U dulu. Lah Nas. Ya. Kenapa lepas aku hang tak keluar, ingat? Ya ilah. Lepas hang keluar aku masuk. Ya, So rakan daripada situ, announcer. ya, waktu tu kita pun kena jaga tata Ya. bahasa kita, kena jaga kita punya percakapan kita. Aku Kalau tak, lupa hang pernah jadi announcer. ya tuan-tuan. Lepas pada aku keluar tu. Oh. Astaghfirullahalazim. Di IM for UFM. Yes. Oh my goodness. Tak ada. Kira aku dengar ni kira tak lari je. Wah, banyak Tak lari. Sebab tu dia kata aku adik hang. Ya. Ya. Tuan-tuan dan puan, ini tomahan. Tomahan dan juga fitnah yang saya terima baru-baru ni oleh seorang rakan kami yang pernah jadi tetamu. Betul. Yang pernah jadi punya Betul. dahsyat lah kawan dia. Dahsyat. Mungkin dia pandai bidang makanan. Betul. Mata dia kabur. Dia Dah, usah. dia pun tahu. Dia pun tahu. Dia pun tahu. Kalau saya dengan dia, siapa abang, siapa adik. yang tu tak payah bagi Dah, tahu. dia pun akan tahu hang abang. Aku Betul. adik. Betul. Hak tu Ha. sebab depa mungkin nampak aku jambang banyak. Hang dah shift. Aku shift. So yang bestnya kawan kami ni dia mesej saya, dia kata, "Adik hang lah ni banyak job berlakon. Lepas satu dia keluar filem." Aku pula dalam hati aku, adik aku. Dia adik aku ni duduk ada di rumah. Aku dah bayar lah. Ha? Aku bayar lah. Okey. Lepas tu aku tahu, siapa adik aku? Tu Anas Ridwan. Bukan adik hang kau. Aku tu lagi tahu ni dalam banyak-banyak benda. Tomahan ni paling dahsyat pernah aku terima. Pernah aku terima lah. Selain daripada orang kata aku adik-beradik dengan Beto ke. Wih, apa- aduh. Aku saja nak tengok hang lek Dah, ke dah. Aku saya Ah. sailang sama Ada sekali. apa? Ada Saya apa? memang tak suka. Ah. Okey. Hang jangan lupa aku Oh, dah. adik Alung. Oh, ada Liba-libu lah. Liba-libu ya lah. Liba-libu lah. So benda-benda macam tu lah. Tapi Okey. yang ni paling baru lah. Okey, Macam okey, kata okey. Johan Raja Lawak ni. memang saya Biasa. dengar lagi. Kini kalau letak Johan ni, dia paling abang lah beli. Ya. Dia paling Sebab abang. kalau kita ada Johan Raja Lawak, Betul, tu betul. kita kena buat. Dia Betul. macam, Johan ada sebelum dan selepas. Menarik. Ah, Sebab ada. kita muka Melayu lah sebenarnya. Betul, Dia bukan, dia memang ada irai tu tak Betul. boleh lari. Tapi saya Betul. bagi tahu kat anda bukan. Saya kenal Anas ni kira agak lama tapi tak ada adik-beradik bukan. Betul. Tapi adik-beradik kot lain lah yang tu tak boleh Okey, bagi okey. tahu di sini. Itu sebab tak boleh bagi tahu. Jadi terima kasih lah Anas. Aku rasa satu orang kata sembang yang cukup seronok lah. Betul. Sebab apa kita nak sembang santai macam ni. Kita tak Betul. mau lah macam bila kita sembang terlalu serius sangat. Bukan nak interview, nak masuk kerja. Mhm. Sebab ada setengah podcast aku tengok dia memilih orang yang untuk main ni. Dan bagi Okey. aku pula, aku lebih suka bagi peluang kat kawan-kawan orang yang aku kenal, yang aku tengok daripada sisi yang berbeza. Okey, betul. Yang orang tak nampak sisi mereka ni. Macam ada kualiti yang ada pada orang-orang ni yang takkanlah kita nak kena pergi jajah cerita, Betul. kita nak kena pergi bagi tahu, kita nak Betul. kena habaq kat orang. Ada setengah orang dia memang menyimpan kisah-kisah dia, perjalanan dia apa, sebab bila orang tanya ke, bila betul-betul dia terbuka untuk Betul. berkongsi. Dan sebab tu aku buat satu ruang yang selamat untuk Betul. rakan-rakan kita, untuk main, untuk share je apa Betul. pendapat depa, apa yang depa rasa, sebab ini pendapat kita, pendapat peribadi. Kita tak salahkan siapa-siapa. Betul. Kita tak main mengajak siapa-siapa. Kita Betul. tak kata kita terror, kita pandai, kita dahsyat tak. Okey Anas, pendapat hang sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast yang cukup rancak ni. Aku rasa ni podcast ni paling laju pace dia. Okey. Pendapat hang tentang industri perfilman kita pada ketika ini. Macam mana Right. kita tengok pada ketika ini. Menarik. Lepas-lepas pada raya tu, memang menjadi peperangan filem. Oh, syok. Ya, syok. Syok. Yang aku tak pernah rasa macam ni. Betul. Jarang dah rasa yang filem ni macam ni semua orang duk cerita lah, duk kata tak apa. Kita there are no such thing as a bad publicity. Betul. Bagus juga orang bercerita daripada orang tak habaq langsung. Macam satu masa dulu kita tengok pawagam kita suram. Gambar buatlah bajet banyak mana pun. Betul. Assalamualaikum. Betul. Yang ada yang producer yang hari ni berniaga kowe, Betul. buat insurans. Betul. Macam-macam dah jadi. Sebab apa? Sebab kegagalan. Betul. Support tak ada daripada orang yang nak main Betul. tengok di pawagam. Betul. Pendapat hang ketika menonton
apa yang sedang berlaku pada ketika ini? Baik, aku suka apa yang kita nampak sekarang sebab satu dia membuka ruang pada, filmmaker-filmmaker untuk, Oh, lebih bermimpi. ah, Sebab semua orang layak bermimpi, okey, tapi nak letakkan mimpi jadi kenyataan tu cukup susah. okey, Perlukan support daripada rakyat-rakyat Malaysia lah okey. khususnya. Jadi bila depa dah ada mimpi sekarang, depa dah ada cerita, depa main dengan satu filem, pergilah menonton di Pawagam. Mhm. Janganlah tonton nak tunggu OTT ke apa Ha semua kan. ha ha. OTT tu hanyalah platform untuk kalau dah cerita hang dah tak boleh jual nak pergi mana-mana, itulah tempat Buah itulah las. buah last dia. Ha ha. Tapi aku seronok bila orang kita pergi tonton sebab inilah filem kita, inilah wajah kita. Betul, betul. Inilah cerita-cerita yang datang daripada Malaysia. Hmm, Kalau orang Korea boleh support cerita Korea, betul, orang Korea takkan support cerita kita. betul, Cerita kita orang Malaysia yang support, betul, orang kita pun support cerita Korea. betul, Betul? betul. So, cerita kita ni hanya untuk kita je support. Kalau kita support cerita kita, orang lain pun akan support cerita Betul. kita. Kalau kita tak support macam mana orang lain nak ni tengok? Betul sebab ramai orang akan komplain. Orang kata kita Betul, punya kualiti gambar betul. kita ni berada ketinggalan apa. Hmm. Tapi sebenarnya dengan Mhm. sokongan ni yang akan Betul, memberi semangat betul, sekaligus adalah modal betul, nak buat cerita yang lagi dahsyat daripada betul, yang apa betul, tengok tu barulah boleh bersaing dengan orang lain betul. pula yang dah memang dah ke depan dah, yang memang Mhm, dah buat macam-macam dah hmm, sebelum ni kan. hmm, Macam hang sendiri, hang pandang tahap-tahap mhm, tahap filem kita ni hari mhm, hari ni memang kita dah nampak sambutan memang sangat-sangat mhm, menggalakkan. Dari segi mutu dan juga karya yang berada mhm. di wayang pada ketika ini. Oi, aku suka sebab filmmaker-filmmaker yang datang lah ni Mhm. adalah bayar-bayar kita. Muda. Okey. Bayar-bayar kita dan membawa satu lagi, orang kata apa, New wave. new wave, Ha satu ha ha. satu cerita yang lain, satu, cara yang lain. Mhm. Uh, lah semua orang dapat tengok dah. Okey. Semua orang sekarang pandai komen. Betul. Semua orang kata, Semua orang boleh jadi pengkritik filem. so color grading lah, cerita pasal color grading apa semua. Dahsyat, Okey. Tak, dahsyat. maksudnya depa tahu, Ha depa ha depa ha dah ha. mula menonton filem. Betul, betul. Depa tengok filem kita pun depa kata, "Oh, color grading apa dah." Depa nak seronok tengok benda lain. Aspek bukan sekarang setakat plot ataupun, lakonan Ha ataupun ha apa, ha ha. cerita dan sebagainya. Sekarang depa nak tengok pasal teknikal dan sebagainya. Mhm. So, bila Sound semua. penonton pun cerdik, kita pun lagi nak kena cerdik. Faham. Kita tengok filmmaker kita, ya Allah, semua cerdik-cerdik lah. Semua seronok-seronok. Macam-macam cerita ada. Nak cerita gangster ada, nak cerita itu ada, nak cerita ini ada, nak cerita apa, komedi rakyat macam Libang Hmm. Libu ke apa ke. Hmm. Semua ada. Hmm. Tinggal hampa nak pergi support, Betul, pergi betul, beli betul, tiket. betul. Tapi aku tak salahkan depa kalau Hmm. depa tak mau pergi beli tiket. Hmm. Sebab kita pun kena pergi kat depa. Okey. Tolong, Ha pergi ha tengok. ha ha. Bagi satu kualiti yang baik dekat trailer ataupun dekat ni ke apa semua. Faham? Depa akan automatik akan datang. So, aku tak Okey. salahkan mana-mana pihak. Mhm. So, aku tengok mutu kualiti filem sekarang lebih baik, lebih Okey. bermutu. Dulu orang nak cerita, kalau cerita Melayu je semua sampah. Betul, 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 Betul tak? betul, betul. Cerita Gambar Melayu semua repek, sampah, cinta merepek, saja cerita semata-mata. dan sebagainya. Tapi hampir Ada tengok banyak genre ada lain. banyak genre yang Hmm. berbeza. So, hampir tengoklah. Mhm. Pilah tengok ada macam-macam orang buat cerita. Jangan dengar orang cerita. Jangan dengar orang cerita. Ha, Pi tengok sendiri. Ada betul. kadang-kadang tak kena tekak aku, kena Betul. tekak hang. Betul. Betul? Betul. Ada orang kata, cerita ni bukan untuk aku. Okey. Bukan untuk hang, bukan untuk hang. Mhm. Tapi orang lain ada banyak gini, encourage depa untuk pergi tengok. Betul. Pergi tengok dulu. Lepas tu Betul. nanti kita borak. Borak secara ilmiah di mamak ke Ya, apa ya, ke. bukan matikan semangat orang. Bukan matikan semangat bukan orang. matikan orang nak pi, tak payah pergi Tak tengok payah lah. pergi tengok lah ni. Nampak orang padahal nak seronok nak pergi Betul. tengok tu. Betul. Joy killer lah ni. Betul. Depa ni Betul. joy killer lah. Mhm. Jadi menarik Anas sebab apa kita Mhm. tengok alhamdulillah dengan lambakan filem yang Betul. duk main. Macam-macam filem yang Mhm. hebat-hebat Syok. dibintangi oleh orang yang hebat. Syok. Kita jadi excited sebab Syok. kita sendiri rasa nak tengok. Betul. Macam kita dah berlakon cerita macam ni. Mhm. Nak tengok kalau cerita macam ni pula macam mana? Betul. Betul. Sebagai perspektif aku Betul. orang yang berlakon dan sebab aku nak Mhm. tengok pula kalau lawan-lawan ni macam Betul. mana, macam aku nak tanya kat Alas kenapa Mhm. nak meletup macam mana orang. Ah. Kita nak tengok macam mana depa bikin benda ni. Mhm. Padahal tak meletup pun. Mhm. Nampak macam duk meletup. Betul. Macam duk betul-betul kira orang duk perang betul-betul duk efek macam mana depa carry Mhm. watak tu. Yang ni kita nampak kualiti ni lah. Mhm. Sebab lagi satu teknologi memainkan peranan. Betul. Bagi aku teknologi. Dan bagi anda kat luar sana, dengan sokongan anda lah Mhm. kualiti ini boleh bertambah. Betul. Macam mana anda duk pergi sokong Avengers lah, Betul. Betul. segala movie-movie luar Betul. semua yang Betul. tak ada apa-apa berpulangan Betul. pada diri anda. Sebab Mhm. kalau contoh anda support tempatan punya Mhm. filem, Mhm. kalau dia jadi filem yang lebih dahsyat, Mhm. anda juga yang akan mendapat orang kata
kualiti yang Betul. baik untuk menuntun Mhm. satu naskah di Mhm. pawagam. Tak adalah Mhm. nak mengharapkan semata-mata Betul. semua daripada luar je. Betul. Betul Anas, ha? Betul. Oh, Kutipan banyak-banyak pun dapat balik pada cukai. betul. Mhm. Dapat pada cukai negara. Cukai Hang negara. macam aku kata dah dapat tahun ni. Tahun ni tokoh Aduh. Mahijrah nama mesti dua Tambah, tambah, atas. tambah, tambah, tambah. Aku nak Ha. job lah. Nak Tokoh-tokoh apa mungkin dia patut pelakon tambah, tambah. sketsa untuk Mahijrah. Oh, Yang tu okey. boleh, 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 boleh. Hak tu boleh call. Itu Hak boleh tu call. boleh Adalah call. duta ke? Tambah, tambah. Ha. Duta, Duta okey. duta Duta dapat duit. pelakon-pelakon Duta ke? dapat duit. Dapat. Dapat Oh, duit okey. duta dapat. Dapat duit Duta okey. dapat. Dapat duit Yang okey. dapat duit semua panggil. Yang dapat trofi tak mau, tak mau. Trofi tak mau. Tak mau, Okey. tak mau, tak mau. Bagi orang lain lah. Bagi orang yang layak ah. Okey. Saya dapat duit je tak mau. Duit. Okey. Duit. Dan ni kita dah bagi tahu dah. InsyaAllah Ah. lepas pada tengok apa yang hang cakap tu. Mhm. Depa memang rasa hang paling selamat. Pelakon paling selamat. Yang kira tak cerewet. Kira dia ni betul-betul main ni. Dia betul-betul bagi nampak dia tak cerewet. Tu macam lah cuci tangan. Baik. Balik di rumah duduk sini tunggu call. Ya. Masuk lagi siapa kau? Ya. Kita harap macam Zaman tu. aku cerewet dah habis. Zaman pernah cerewet. ada lah. Pernah ada. Oh, pernah Pernah ada. ada. Tapi sampai satu tahap aku kata, kenapa mengomel macam ni kan? Okey. Kenapa hang tak kenapa hang mengomel banyak sangat? Okey. Ha, Hang bercakap dengan diri hang. hang bercakap dengan diri aku lah. Okey. Ada aku seorang lagi sebelah. Oh, hang pasal ni? Tiba-tiba ada kamera trick ke tepi. Kan? Tapi hang tahulah sebab apa? Sebab sistem ni bukan macam tu. Ini semua salah sistem lah. Ini semua salah sistem. Okey. Sistem tu yang tak bagi hang Ruang tu. untuk tu kan. Okey. Sebenarnya kita perlukan satu sama lain. Okey. Dunia seni itu seperti itu. Betul. Kan? Dia kolektif. Betul. Orang pelukis. Kena ada orang main tengok lukisan dia. Supaya hang tahu. Tapi tak semestinya dia punya perspektif dia tentang lukisan hang tu berlainan dengan hang marah dia kan. Okey. Hang lukis benda lain. Dia faham benda lain. Tu jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Relax. Tak payah. Kalau diberikan peluang untuk menjadi pengarah Okey. ataupun mungkin sebelum ni pernah mengarah ke Okey. apa-apa naskah ke, Okey. kalau diberi peluang untuk mengarah naskah yang besar, adakah hang pada ketika inilah hang rasa anda bersedia untuk menyahut cabaran ni, aku jual lagi ni? Okey, aku rasa aku perlu banyak lagi belajar. Okey. Sebab aku belajar setiap set aku ini betul yang aku belajar. okey. Ini kat set aku belajar, bukan Okey. belajar tu pun sebab itulah tu. Okey, Kata tu okey. kita pergi tanya-tanya lah, tanya-tanya macam mana ni. Benda ni macam mana? Ni start belajar lah benda tu. Okey. Tapi aku tak Belum nafikan. lagi lah. Belum lagi sekarang ni sebab aku tengah enjoy berlakon. Okey. Ah, Masih lagi enjoy. Ya. Okey. Dia akan sampai satu tahap Dia tu akan lagi. InsyaAllah. orang putih kata masih banyak lagi yang hang nak memberi. InsyaAllah. Sekarang ni banyak kawan-kawan kita yang dah mengarah kan. Ya. Kita support mereka. Betul. Kita tengok ada kawan-kawan kita yang muda-muda ni, yang Betul. pelakon-pelakon ni dah mengambil inisiatif Betul. untuk orang kata daripada nak tunggu orang, Betul. depa sendiri ambil inisiatif sebab kita faham macam mana dunia lakonan ni dan Betul. kita harapkan lebih ramai lagi. Banyak. Pelakon-pelakon ni kita harap lebih ramai lagi. Siapa Luqman Hafiz dah Ya. start mengarah, Sarah Ali Sarah Ali baru ni. Eddie Ashraf dah start baru ni. menerbitkan ni Zairi Azim dah start mengarah. So banyak kawan-kawan kita yang ni kan. Baru ada banyak color. Betul. So benda ni menarik Betul. Okey Anas, sebelum kita mengakhiri podcast Yeah. kita. Nak habis dah. Habis dah. Okey. Kita ucapkan terima kasih lah Anas. Alright. Kita Bos semangat. hang tengok. Hang nak buat. Dah. Boleh. Kita ucapkan terima Okey, kasih. terima Anas. kasih. Terima kasih sebab sudi berkongsi sedikit Baik. sebanyak dan kita harapkan kita bukan main nak tunjuk pandai tapi kita harapkan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bincangkan ni orang boleh ambil iktibar, orang boleh guna dalam kehidupan mereka yang baik gunalah. Yang tak elok jadikanlah sempadan. Betul. So makna kata untuk penonton-penonton di luar sana yang walaupun hang tak tahu depa minat hang ke dak, tapi selama ni depa menyokong hang Baik. selama ni untuk berada di mana hang berada. Mungkin sedikit kata-kata ucapan kepada depa yang selama ni berada di belakang hang. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang menonton ataupun support filem-filem kita, support drama-drama kita, support telemovie kita, support semua karakter-karakter yang ada dalam tu, kawan-kawan saya semua. Sebab saya tahu ujungnya nanti yang tinggal dalam dunia ni, dunia yang sementara ni hanyalah karakter-karakter kita. Sebab kita takkan lagi orang ingat. Contohlah orang takkan ingat lagi aku mati nanti, orang takkan ingat Ana Ridwan lah. Ana Ridwan tu siapa? Alah yang berlakon jadi ni. Samad Wasil. Samad tu dalam 5,000. Oh, Samad. Karakter-karakter tu yang akan tinggal di atas muka bumi ni. So, aku kira terima kasih banyak-banyak sebab inilah wajah kita, inilah karakter-karakter yang ada di sebelah rumah awak. Inilah karakter-karakter yang ada di depan rumah awak. Mungkin awak pergi sekolah ada karakter-karakter ni. So, inilah karakter-karakter orang Malaysia.
dan support lah filem tempatan kita, support seni kita. Sebab tanpa support daripada depa, siapalah kita yang ada kat sini, jom beh. Okey. Macamlah orang yang support Sierra Podcast ni. Ya, Siapa ya, kita? ya, 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 Kan? ya, ya. Terima Kita kasih, hanya terima kasih. tebisan saja. Oh. Lain kali depa nak jual speaker. Betul tak? Boleh tekan beg kuning di bawah. Tak ada. Hari tak ada. Tak payah? Hari tak ada. Hari tak jual. Oh, hari tak payah? Depa jual di sana. Jual kat tempat lain. Tapi buat kuih. Kalau kata hang nak jual beg kuning, tak kuih kita bobo. Beg kuning kat bawah. Ada kipas pun ada speaker ada, ni ada makanan apa ni, makanan kucing Oh, pun ada. makanan kucing. Makanan kucing aku duk ingat suplemen Melayu ni apa. Body punya. Body apa semua. Aku nak minta satu lah benda-benda nak buat katang Ingat ni, lagi satu ni. Collagen. Bukan Ni ni makanan kucing. Makan Makanan esok kucing miau ada. lagi. Tumbuh belang lagi. Jadi terima kasih Adas ah. Terima kasih banyak-banyak. banyak-banyak. Terima kasih. Jap. Terima kasih Jombe. Ya, Sudi ya, ya. jemput aku banyak kali walaupun tak pernah putih lah orang kata. Tak pernah putih mencuba. Akhirnya tak pernah putus asa. Tapi aku So aku percaya Ana. aku main juga hari ni. Terima kasih. Terima kasih untuk Sierra Podcast. Terima kasih kawan-kawan kru-kru kita ada kat sana. Terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa support, like, follow dan share. Abang kata ni je. Jadi. Okey, itu saja masa yang kita ada untuk minggu ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam Sierra Podcast di episod yang akan datang. Ranca. Apa macam mana? Ranca. Oh je aku nak buat lah. Okey. Ranca. Awak macam naik kuda. Naik kuda kepang ah.